Kuning, kita terus berkaitan dengan maklumat-maklumat sakut paut dengan Siratun Nabawiyah. Sirah Nabawi. Gapo sirah? Sirah. Tak erti sak sirah. Sirah. Tak tahu juga sirah. Nanti kita hurai. Tak tahu sirah, nanti kita hurai. Gapo sak sirah, sak sirah. Sirah orang perempuan sirah. Siratun Nabawiyah. Kisah lah. Sirah-sirah ni kisah Nabi lah. Nah, mari kita ikut sama-sama. Saya sambung daripada minggu telah lepas, 2 minggu telah lepas, dekat-dekat 3 minggu hak lepas. Nah, jadi kena ulang, kena balik. Paling klik banyak sikit dah nak kan. Nah, kerana kita memanglah apabila ada musafir, kita tinggal sini semua tara, dan kita klik, mari kita jumpa mula pula. Nah, jadi mari kita ikut jarah kisah-kisah berkaitan dengan sirah Nabawi. Nah, memanglah biar ikut jarah Nabi dan motor akan dekat dengan Nabi. Nah, siapa yang suka ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh pahala serupa dengan yang ziarah Nabi masa Nabi hidup. Siapa yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, dan cinta dia, cinta Nabi lebih pada cinta pada orang lain, nah, maka itu sebagai kewajipan di atas dia. Nah, buku Nabi-Nabi ni kita kena sayang. Nah, demo nak kata lah mana tu hal demo. Nah, tapi kita tu kena duk. Aku ni cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi royak dalam sebuah hadis. Nabi kata gapo? Nah, Nabi kata dalam sebuah hadis yang Nabi katanya, la yu'minu ahadukum, tak beriman seseorang kamu, yakni la yu'minu, yakni ulama tu tanggung sikit ha. Nah, lama kata tak beriman ni teruk sangat pula. Nah, ulama pun sanggup takut. Ulama kita ni takut sikit, la yu'minu ay yakni la akmalu, tak sempurna. Bukan tak beriman tak sempurna iman kamu. Nah, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nabi kata tak beriman seorang kamu, ulama tafsir tu tak sempurna iman seseorang kamu. Nah, sehingga aku ni dikasih olehmu lebih daripada mu kasih kepada anakmu lagi, lebih daripada mu kasih kepada anak-anak kamu lagi, lebih pada mu kasih daripada cucu kamu lagi, wan nasi ajma'in, dan lebih pada kasih kepada orang seluruh manusia, wan nasi manusia ajma'in semuanya. Makna kata kita kena sayang ke Nabi kita lebih pada siapa-siapa dia lagi. Anak kita kena kasih kepada Nabi lagi. Ayah ibu kita kena sayang kepada Nabi kita lagi. Tu makna maksud hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tu makna dia. Tak. Tu nak ayat kata Nabi kita. Batulah masa saya pergi hujak kemarin ni tak. Nah, kerana kita pergi tunai ibadah umrah. Nah, saya orang asuk hujak. Nah, orang asuk hujak mana tu? Orang asuk dalam raudah. Masuk dalam raudah. Nabi kata dalam sebuah hadis, nah, ma min baiti, bagi di antara rumahku, wa mimbari, dan di celah-celah rumahku dengan mimbar aku ni, raudatun min riyadil jannah, adalah kebun syurga, taman syurga. Kita pergi hujak ni tak, masuk dalam raudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat apa? Waktu orang pergi buat umrah ke, orang pergi Mekah ke, sampai Madinah ke, kita kena ambil peluang juga. Masuk mana tu? Masuk ziarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih pada tu lagi, kita masuk bagi salam, masuk berdoa dalam raudah Nabi. Hak ni satu amalan. Kalau kita pergi umrah bila-bila ke, nah, kita kena royak ke toseh kena boleh masuk dalam raudah ni. Nah, kena usaha tak sah. Malam tu saya pukul 1 janji dengan hujak. Pergi hujak ramai baru ni kan. Pukul 1 janji dengan hujak. Biar tu tak turun pukul 1 kita tak pergi dah. Kerana kita boleh terserah pukul 1. Nak hujak kata suasana learning kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah, nak masuk raudah saat ni tu,
kena turun dalam application i'tamarna. Makna kata kena turun dalam, kena long tabien, kena register. Nak pergi ziarah Nabi ke, kena register, kena long tabien dulu. Nah, kalau pergi wak jadah nak masuk Raudhah Nabi tak ada register, pakai tak masuk terus. Saya janji dengan hujak malam tu pukul 1 malam. Tak tidur malam tu. Janji nak pergi hujak, masuk dalam Raudhah, dalam syurga. Nak oyak tu akhir zaman saat ni tu susah sangat nak sapa ibadah kita. Dulu nak masuk Raudhah rebuk gitu je masuk. Gedung-gedang pakat berubuk dalam. Ai akhir zaman ni susah. Nak masuk Raudhah ni tak ada long tabian, tak boleh masuk. Allah. Nah, nak oyak tu susah sebab Nabi kata dalam sehadis, Nabi kata, nah, badirul a'mal fitanan ka qita'al lailil muzlim. Nabi kata badirul a'mal fitanan, merebuklah buat amalan fitanan sebelum pada datang fitnah. Dia mari fitnah ni gak mu tak usah kecek banyaklah. Susah sangatnya. Ka qita'al lailil muzlim. Fitnah saat ni tu supaya dengan waktu malam yang sangat gelap. Gelap setara mana lalu ustaz? Gelap sungguh. Pejam mata tengok gi Mekah, gi Madinah, nak masuk Raudhah ni kena register nama. Orang tak ada, orang ada dalam ni pun kena ulun tabiah dulu. Ni nak ayat berat ni. Nak ayat tu susah lah ni akhir zaman ni. Nak buat baik ni susah gitu mau lalu. Kalau nak masuk karaoke laki-laki akhir zaman ni tak ada pelik pok dah. Tak ada cara gapo kalau nak masuk karaoke. Boleh masuk halu dah. Tak karaoke nak isak ganja dapat orang ramai pun tak apa lah ni. Oi, kanca seri. Nak gitu. Sungguh tak tu? Sungguh dah. Nah, nak isak ganja, nak makan ketong, nak gapo. Tak ada dia kata gapo salsah undang-undang dah lah ni. Kalau nak buat maksiat, tapi nak buat kebaikan gitu mau lalu susah. Allahu Rabbi. Saya pun baru ni masuk waktu pagi tu, moga malam pukul 1 nak pergi orang laki-laki masuk Raudhah. Masuk pukul 1 pagi. Lepas subuh janji dengan hujak perempuan nak masuk Raudhah, hujak perempuan pun nak masuk juga. Nah, bukan orang laki-laki saja, wari hujak perempuan. La ilaha illallah. Betul tasjih kita tu tak betul hari. Kerana kita masuk Mekah dulu tasjih ada susah sikit ke. Bawa susah sikit kita awak pergi pagi lah, awak pergi tasjih ni. Tengok nama je sekian tu tak boleh masuk. Kena pergi baru tasjih semula. Sudah. Hujak kita duduk tunggu 30 nil ke hujak perempuan duduk tunggu nak masuk Raudhah. Tunggu sampai kasut tak boleh masuk. Klik hotel, hambak klik. Allah ilah. Tak orang tak ada ya. Syekh, wilah ke aku Syekh. Esok aku nak musafir dah. Bukra musafir ila Thailand. Esok aku nak musafir klik Thailand dah. Syekh, Syekh, minta kita buat muka nak teriak cakap dah. Klik. La ilaha illallah. Kita kata tak biasa jumpa ni. Sama-sama duk jumpa askar Madinah ni baik. Dah, hati sejuk. Tapi seorang tu gak hak tua sikit tu. Nyambak klik terus. Gih klik. Tak ada, tak serah gih klik. Mamnu'. Mamnu'. Lari tak boleh. Gih klik. Mari mula. La ilaha illallah. Tak boleh masuk juga pagi tu hujak perempuan. Lalu tu lah kita pisah. Nah, bunyi berita kata dia buka juga Raudhah ni. Buka masa mana? Ya buka sikit lagi lepas Maya Isya. Kita janji hujak perempuan semua lagi hatta lepas Maya Isya. Boleh masuk belaka pada tu. Allah alhamdulillah. Masya Allah nak ayat tu segala amalan ni. Nah, akhir-akhir zaman ni jadi payah. Nah, susah. Nak masuk Raudhah Nabi, nak masuk doa dalam Raudhah gitu mau susah payah. Nah, dulu boleh masuk 3 waktu, 5 waktu sehari semalam boleh masuk lepas Maya Kedung masuk Raudhah, masuk doa, masuk semaya. Nah, cujuk latar belakang orang dulu mudah. Learning tak ada rasreh, tak ada long tabian, tak sadar niat atau boleh masuk. Susah dah weh. Ni amalan akhir zaman. Lalu tu lah kita dengar kisah Nabi ni bukan gapo dak. Nah, kita dengar kisah Nabi, kita nak ambil sifat-sifat Nabi. Nah, tak nanti boleh makluk rancangan sirah Nabawi ni hak saya duk buat ni bukan dalam boleh makluk dak. Nah, semua sepanjang masa. Selagi mana saya duduk di Thailand, selagi mana saya duduk sini, saya keceklah sejarah Nabi. Nak kita dengar, serta kita dengar, kita boleh beramal. Marah itu saya pergi menghujat Allah lek kabu. Marah nak pergi umrah bulan depan. No, ustaz akan nasi sikit ya tak? Ya akid nasi ya. Moga
Kadah kita tu ya akik yang si ide mari. Kita buat arwah gapo siap ya akik sup ayam kapung. Gula ayam kapung. Sedap-sedap aja. Lepas tu gula kuning ikan kakak lauk cak merah tu, ikan kakak merah tu. Oh sedap Allah sedapnya. Nah, ada dengan pucuk paku celah, ada dengan sama belaceh. Ya tak akik wudu ya tu Ustaz, tak akik wudu. Molek tak akik wudu. Akik wudu kurang mau juga. Tak gitu. Akik mari sudah gak. Masya Allah, kita makan. Nah, belum nak kenyang tu kita berhenti. Nah, berhenti sekat ni, cukup dah ni. Makan banyak Ustaz, mari dah ni makan banyak Ustaz. Sedap so makan banyak. Kita kata kita duk ngajar radio ni, Nabi kata, Nabi berhenti makan belum pada kenyang. Tak gitu. Kita kata, saya duk ngajar dak, kadah dengar dah. Kat WY dia apa dengar dah. Kata Nabi ni makan apabila Nabi belum kenyang, Nabi berhenti dah. Nah, Nabi makan pula apabila lapar. Pas kita ni orang ngajar berat wih gi perok makan buat kenyang gitu gak. Dia kata ngajar sedap sangat. Tu adab beramal. Lalu kita berhenti atau kena makan sikit Ustaz. Kita kata Nabi makan berhenti belum kenyang. Ya dia. Ya lah dah Ustaz ngajar gitu. Masya-Allah ni. Sebab itulah kita ni kalau kita ngajar gapo korang, nah kita kena beringat sikit, tidak naik tapal lah kita klik. Tak ada pasal-pasal. Sebab tu kita mari dengar sejarah Nabi ni bukan gapo dak. Kita ada dengar siratun nabawiyah. Kita ada dengar kisah-kisah Nabi SAW. Dengan sebab kita dengar kisah saat ni, nah, boleh heret hati kita tu. Nah, jadi sejuk. Boleh heret hati kita tu sempurna. Sebab tak ada dah akhlak lebih baik. Nah, banyak dalam Quran tu yang jelas. Nah, tu yang jelas banyak dalam Quran tentang kisah-kisah ni, tentang sejarah Nabi ni banyak. Nah, lebih lagi ayat berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya biasa baca ayat dulu, kau ingat tak? Nah, ayat Quran yang Tuhan memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Quran yang Allah Taala puji. Allah Taala akik Nabi kita ni yang begitu mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semacam mana di antaranya ayat Quran tu yang kata dalam Quran. Nah, bunyi dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21. Nah, bunyi ngano adik akak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam Quran Tuhan jelas sendiri. Tuhan kata gapo? Sesungguhnya telah ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada butir-butir di Nabi kita. Bukan makna butir. Makna kata di tubuh Nabi kita saat ni, di diri Nabi kita, di diri Rasulullah saat ni. Nah, ada gapo? Ada teladan yang baik. Nah, qudwatun hasanah, uswatun hasanah. Ada uswah hasanah. Nah, Allahu Rabbi boleh kita ambil liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sebab itulah tujuan kita dengar sirah, tujuan kita dengar kisah. Bukan dengar tak jarah Nabi dah. Tak bukan nak sedap aja. Kita dengar, di samping kita dengar, kita boleh ambil maklumat. Boleh kita ambil akhlak-akhlak Nabi kita. Nah, sebab kita kasih Nabi kah? Nah, dan kita kasih Nabi bukan kata we love Rasul, we love Nabi. Bukan setakat tu saja. Kita dengar dah, kita kasih dah, kita kena ambil akhlak-akhlak Nabi. Kita kena tanya sifat-sifat Nabi dalam dada kita. Sebab tu Nabi kita tak kira orang laki-laki, tak kira orang perempuan, semua boleh ambil cara hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang laki-laki, orang perempuan tak boleh ambil ke akhlak Nabi, tak. Boleh turut belaka cara hidup Nabi. Sebab itulah kita boleh hidup rancangan Siratun Nabawiyah macam ni. Saya rasa banyaklah kalau kita dengar sakmo-sakmo, kita boleh ikut sakmo-sakmo rancangan macam ni. Saya rasanya boleh manfaat yang gitu banyak sekali kepada kita. Biar ingat tak baru ni, belum pada saya nak pergi Mekah baru ni tu. Ingat tak saya duk tajuk yang berapa dah? Episod yang kedua cerak lah. Tapi tajuk yang ke berapa? Baru ni 80 ke 11 dah ingat.
Saya dah ingat. Baru ni saya kecek siapa di. Nah, aku yang ke-10 ke aku yang ke-11. Pia ingat atik. Nak tanya tengok Pia ada ingat atik jarah Nabi. Baru ni saya oyak gambar atik. Nah, lupa belaka dah aku. Tak lupa boleh. Saya diri lupa berat dah. Makan dengan waksing bilicing. Lupa. Baru ni sekat 10 ke. Saya oyak akhlak Nabi baru ni ke. Apabila Nabi Nabi makan seorang diri ke, masa Nabi makan dengan orang ramai ke, maka Nabi saat ni tak bersedawa. Ada orang dah ni tak? Ingat tak tu? Nabi makan seorang ke, Nabi makan orang ramai ke, Nabi tak dawa dapat orang. Seorang diri Nabi tak dawa. Kita kalau makan ke alhamdulillah. Kalau tak sedawa tak bunyi alhamdulillah. Saya dirilah. Adik akak dak lah. Kalau saya diri. Ni dia royak ni. Tahirah hoyak ni. Tahirah yang 10 ustaz baru ni yang 10. Hari ni kita sambung yang sebelah tu kan. Nah, boleh ada yang 10 dah ni. Okey kak perayaan Nabi. Perayaan lepas lama dah. Kak tengok lama dah tu kak tu. Nah, kita duk akhlak Nabi belum habis akhlak Nabi 23 ni kita akan terus ke wafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita nak habis dah jalan Nabi Muhammad. Nah, dah habis jalan Nabi Muhammad ni, kita masuk pula kisah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin iaitu pengganti Nabi lepas Nabi wafat. Yang 10 baru ni ke. Yang 10 apabila Nabi makan nasi seorang diri ke, Nabi makan nasi dengan orang ramai ke, Nabi tak sedawa dan Nabi tak mamuh derah. Puak. Kalau kita lah, saya lah bukan adik kakak dak ni saya. Kalau makan colek makan colek cicah jilat dah dia panggil. Mau makan colek cicah jilat. Bukan sekadar tu saja. Bunyi pok-mak gitu. Mecak dia panggil. Nabi tak makan gitu Sebab itulah Piyah makan mecak tu. Beringat sikit lah. Duk sore diri puasa hingga. Gak makan mecak-mecak tu. Tapi jangan beri mecak. Kalau hidup motok tua, mapuhrah lah makan mecak kau. Tok tua tak akan sikit kali lah. Tak gitu. Ada juga orang tak. Jenis makan mecak ni. Be'at. Dia panggil be'at Be'at makan mecak. Pak makan mecak. Hidup motok tua. Kajeng kali ni. Makan mecak ya ada jarah dia. Orang hilir. Moga tok lelaki orang darat. Bini orang hilir tu. Orang lek hilir tu orang ada benda lah lek hilir ni. Orang sebelah hilir sikit lah. Bukan pi patah dak. Pi patah pergi itik. Ni orang sebelah hilir panggil. Belah hilir sikit lah. Belah lek tok jong, belah lek lagu bakung kok nu lah. Belah lek ada benda banyak-banyak nah. Lek doye kok nu tu, ya ada buat benda ke. Bawa benda ni ada kecah je kutik kecah. Moga tok lelaki orang belah lek tani kok nu. Bini orang belah lek nesta kok ni. Walek dah biasa dua tu. Boleh dua tu kak. Bawa bini kelik kak. Bini kelik tak? Bukan. Bini orang ke sebelah lek taning. Tok laki orang belah lek nesta. Makna kata bukan nesta lah. Belah lek ni. Belah lek bukit ni. Belah lek bukit ni. Jalan nak hadap ke kat betung kok nu. Tok laki orang kat nu. Orang kebun dia kaya lah. Tak gitu. Orang ada kebun dia ni kaya lah tak. Bini orang sebelah lek ni. Belah lek taning kat ni. Orang buat benda. Ada benda luar. Tak gitu. Lepas tu, bawa musim benda ni tak? Bawa lepas cedung padi, bawa lepas ngetel, bawa lepas cedung padi. Bawa musim tu dia ada kecah. Dia kelik kapung lek tani tu kecah ada lah. Ada kecah. Maka hak tok lelaki hak lek betul ni kelik lah. Kelik zarah tok tua kau hawa natu kelik gak. Carilah kecah. Kutik kecah, moga natu wahai kecah ni. Natu, moga baru nikah bukan. Awasal dia dah baru nikah ni kau mai pelaman dia panggil. Wak gapo molek belaka lah. Kelik siapa lek nunggak. Tok tua dek cedek dah wak saya buat gula kecah ni kat natu ni. Berakhir punya atau berakhir gula kecah ni. Dah. Moga baru nikah. Lepas tu duk dengar jarah ustaz tidur ya ai Nabi dak makan mecak. Nabi dak makan mecak. Lepas tu tok tua saya kecah gitu. Lepas tu gula saya kecah so yo. Tak ada lauk lain dah sijak. Nak makan macam mana pula ni? Nak serok malu ke tok tua baru nikah? Moga baru nikah ke nak serok kecah.
Ai tak lagi. Nak makan lana ni. Nak ambil nyolek buluh tu nak pergi colek kecah dak petuk tua malu pula. Nak buat macam mana? Lah sekali mamuh dengan kulit-kulit dak. Nak muga dak biasa. Malu untuk tua baru-baru. Tak kata ke demo kita diri dak uyak pasukan dah ni. Nak gitu. Mula-mula nikah kelik ka tak tergamuk nak makan nasi. Apakah hari ni tak tergamuk nak makan nasi kalau duduk dengan tok tua? Kena bini duduk tepi makan nasi baru gamuk. Tak. Mamuh berah. Tok tua kata, no natu kita makan kecah tak pandai kau ni. Nak kecah je ni kena isak cok-cok gitu tapi kan no. Natu kita mamuh dengan kulit-kulit gitu. Malu tok tua nak isak kecah ni baru nikah. Nah, lepas tu rumah kalau hilir kau tu, ya dinding sejeng ya. Ya bukan dinding seming. Tak, dinding sejeng. Lepas tu, bawa tok tua galik, katuk mulut, semua bunyi berah di dinding gitu. Macam mana pula natu umur ni? Duk kata berakhir kecah. Kena weh tak pandai makan kau. Pandai. Malu nak isak ya tu. Tu lebih kurang. Tu nak ayat kata, moga dengar jarah ke makan mecak tu boleh nak isak bunyi cok-cok nampak itu pula. Malu tok tua, mamuh dengan kulit-kulit terus dek akak. Semua kok dia ni berah di dinding sejeng tu. Masya-Allah. Tu cerita dongeng lah tu. Nah cerita dongeng. Nak ayat gapo? Nabi SAW apabila Nabi makan sore dia. Nabi makan sore, Nabi makan dapat ramai, Nabi tak sedawa, Nabi tak mecak. Lepas tu kita tu hak mecak tu kena mikir ya. Makan sore hingga sikit. Dia makan ramai-ramai kan jeng adik akak mecak. Kelik untuk tua pula. Aduh, kok mana? Ada juga ni siapa minta pasah ni. Mu cerah tok laki mu tu. Nama makan mecak. Sudah kerja lah. Kena jaga baik dah. Sebab tu Nabi buat contoh teladan. Boleh kita ambil akhlak. Cara hidup Nabi ni macam mana Nabi ajar. Nabi hidup rupa mana. Kita kena ambil cara hidup Nabi SAW. Barulah kita hidup sempurna ikut sunnah Nabi. Tu. Hari ni ke-11 sambung. Nabi SAW, akhlak Nabi kita saat ni, Nabi tak pernah memanggil seorang dengan julukan jejak. Nabi tak biasa panggil nama orang dengan nama gelar. Tak. Kalau Nabi gelar pun, Nabi gelar nama molek. Waliullah. Kita ni Tok Wali. Dia panggil Tok Wali jeng dah kita ni. Kalau Tok Wali ni, orang mah kita kalau panggil Tok Wali bukan apa, ngejek main tu. Tapi Nabi SAW dan Nabi nak panggil seseorang, Nabi tak pernah panggil nama tak molek dia. Fak kita duduk pondok ni acur lebuh panggil nama. Panggil duduk pondok gajeng panggil nama. Saya beluk. Panggil saya beluk pula dah. Moga saya duk jual beluk kan nak bagi tak. Saya beluk, saya ikan keli. Dia belakang tu tak leh tu macam tu. Nabi dak ajar panggil je tu. Kalau panggil gak Husain. Kalau nama Husain tu panggil Husain. Panggil kalau mah apa kita kan panggil Beseng. Kalau adik panggil Dek Seng. Tu molek sangat. Cara Nabi ajar. Baru dak jadi balah. Dak ni panggil nama ikut urak gitu dak. Mak dah ajar. Tak boleh panggil gitu. Nabi tak buat contoh mula lagi dah. Nabi panggil ke isteri Nabi Habibi, Humairah. Allah, Habibi, kekasihku. Nabi panggil isteri Nabi panggil ke bini dia. Bukan dengan Siti Aisyah seorang. Siti Aisyah Nabi gelar Humairah, pipi merah. Bini Nabi hak lain lagi, Nabi panggil Habibi. Ya Habibi, kekasih aku. Tu baru jadi adik akak panggil bini. Tak. Ni dak adik akak weh. Memo. Astagfirullahalazim. Tak ada kamu dak. Kiyah. Aduh. Ruqayyah tu molek dah bini dia nama. Panggil Kiyah berat. Jeng adik akak. Sebab tu kita turut contoh Nabi. Nabi tak pernah panggil nama orang dengan nama gelar. Dan kalau gelar pun Nabi tak gelar dengan gelar yang tak baik, gelar yang tak molek. Allah, kalau orang-orang tak tahu gapo wi nama kau. Pakai turut gitu jeng adik akak. Astagfirullahalazim. Tu akhlak baginda Nabi SAW. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sesungguhnya pada diri Nabi ada akhlak, ada contoh yang baik. Tak gitu. Sebab itulah kita panggil molek bini kita. Barulah bini wasa nak janguk tidur malam tak. Tak, ni panggil ikut urat gitu dah. Bini nama molek dah. Nah, bini nama molek cakap dah. Nah, nama Aisyah bini dia. Oh, sedap sangat panggil Aisyah ni. Panggil biasa mana pun sejuk. Astagfirullah. Nak tidur kejut gar gitu bini. Panggil soh terus gitu tak boleh lah. Panggil molek dia. Barulah dia ada semangat dia dengar tok lelaki panggil molek. Patut lelaki pun bini kena panggil molek jugalah. Ingat masa duk gawe dulu, ingat tak? Panggil abang. Tak, belum ada nikah panggil abang. Tak ada dah abang. Abang, molek abang nama wak pula. Bewak terus dia. Tak. Jangan panggil bewak pula. Panggil abang. Panggil abang. Kalau nama Zaki, Abeki, tu rasa sedap sikit dengar tak? Tak saya panggil abang malu. Tapi pelik kan kita tak? Bernikah dah, malu nak panggil abang. Belum nikah panggil abang. Lepas nikah, demo, demo berat kot mana tahu. Tengok anak, pak dah anak. Pak dia duk panggil demo lagi. Demo, La ilaha illallah. Tapi bukan agama kita lah ni. Duk oyak orang kat luar kat nu. Kat California kat nu lah. Agama kita panggil molek lah kau dah. Sebab tu Nabi, bila Nabi nak panggil nama, Nabi tak panggil nama gelar. Ataupun nama hak gelar, hak tak molek tu Nabi tak panggil sama sekali. Sebab tu kita pergi Mekah ke, orang Arab panggil Abdullah dia panggil. Kalau perempuan ke Fatimah, Latifah. Oh, orang Arab ajar. Ajar orang Arab ni Masya Allah. Apabila dia tengok benda-benda muka, dia tegah lu dah. Baru ni pergi umrah klik marang ni, saya pun pakai baju lah. Pakai baju staff. Pakai baju syarikat kita, pakai baju staff semualah. Kita pakai baju staff, pergi sapa di situ tu. Baru ni sapa di Jabal Uhud. Kita pergi di Jabal Uhud. Ziarah Jabal Uhud. Kita pergi sapa di Jabal Nur baru ni. Saya Ustaz Wan naik hujat di Jabal Nur baru ni ke. Lepas tu jumpa ada orang Arab naik juga atas Jabal Nur tu. Jumpa dengan orang atas Jabal Nur. Dia kecek gapo dia kata. Dia kata Allah, Masya Allah. Dia kata Masya Allah, kelompok kamu ni Masya Allah hebat sangat. Dia kata moga kita pakai baju kak ke, baju syarikat tu. Kita pakai baju tim buat itu 3-4 hari tu kita pakai baju tim semua naik. Tapi hari tu silap daripada fort kita, komponen ni ataupun staff kita 2-3-4 hari ni silap minum air tangan kiri. Ni oyak tu Arab. Jadi kita kalau duduk Mekah, kalau kita minum tangan kanan ni memanglah orang Arab ni suka benar. Kalau kita wig gapo kita minum tangan kanan, dia puji dulu dah. Tapi kita duduk Mekah kalau kita mik gapo dengan tangan kiri, kita minum tangan kiri. Hari tu betul dah. Daripada setah-setah syarikat ustaz ni tu pergi gelah dengan pergi jebur botol air dengan tangan kiri. Lepas tu pergi minum air pula nak kiri gini. Minum gini air. Bawa lepas pada tu dah. Tu Arab je tengok. Setah kita minum air tangan kiri saat ni tu, setah tu tengok. Arab tu tengok setah kita minum. Lepas tu dia mari dekat, Assalamualaikum ya habibi. Masya Allah. Ni nak ayat orang Mekah. Assalamualaikum ya habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafalak tayyib. Baik lah. Apa khabar kamu? Baik lah. Molek Sihat. Alhamdulillah baik. Masya Allah. Moleknya kau boleh fakmu. Masya Allah sungguh dia kata. Masya Allah fakmu ni kat Allah. Aku tengok kau kenal tengok fakmu. Pakai-pakai ye fakmu nampak selarah molek. Kejut fakmu nampak selari molek. Masya Allah. Buat pergi tempat sejarah-sejarah gini kat Allah. Masya Allah comel sangat. Tapi mu minum air tangan kiri dia kata. Minasyaitan. Tengok Arab dia nak tegah orang kan. Dia mari puji dulu, royak dulu molek gitu gini. Boy tu kata tak ni. Mu minum tangan kiri. Allah saya kalau mu minum tangan kanan, Allah 100% dah. First fakmu kata. Baik fakmu saat ni Masya Allah. Kamilun, sempurnalah fakmu saat ni. Tapi mu minum air tangan kiri saat ni. Tangan kiri tu min amali syaitan, adalah amalan syaitan kata. Menengung pak kita dia kau dengar. Allah ni nak ayat orang Arab apabila dia tengok benda-benda mungkar, benda tak molek, dia tegah dulu dah. Lepas tu dia cara tegah, tengok hikmah dia tegah. Dia tak tegah gang gitu. Dia mari royak Allah comel fak mungkin ni Allah Masya Allah mu boleh buat hujat mari zarah sini kat Allah.
Molek benar-benar lah. Tapi so je. Mu minum air tangan kiri saat ni. Itu daripada amalan syaitan. Alhamdulillah. Ni nak oyak di antaranya dah. Ad-dinun nasihah. Dunia ni, agama saat ni tu nasihat. Sebab tu, kita dengar di antaranya, Masya Allah, kita boleh ngaji cara-cara dia. Orang Arab yang nak tegah gapa saat ni, dia tak mari dengan kasar-kasar. Dia mari satu persatu. Sebab itulah di antaranya akhlak Nabi SAW. Nah, saat ni apa? Apabila Nabi minum air, Nabi makan sore, Nabi makan ramah, Nabi tak pernah mecah. Makan dengan baik, makan dengan tenang. Lalu tu kita kena ambil akhlak Nabi SAW. Cara makan macam mana. Jangan mecah. Nah, makan mecah, jangan mecah. Lepas tu, apabila nak gelar nama orang, jangan gelar nama tak baik. Sebab tu orang Arab, dia panggil fak itu, dia tak panggil. Nama-nama ikut rok. Dia panggil apa? Muhammad, Hamad, Ahmad. Abdul Latif. Dia panggil nama molek orang Arab. Ni kita kena ambil akhlak ni dah. Kita boleh guna pakai. Dan juga kita boleh usaha. Kerana ini sebagai satu amalan yang ditunjuk ajar oleh Nabi SAW. Dan benda yang Nabi ajar kita beramal, itu dia panggil amalan sunnah. Dan amalan sunnah, segala perkara yang kita buat mengikut sunnah Nabi, hasilnya pahala pada kita. Bukan sekadar tu saja. Sebab tu kita dengar akhlak Nabi, dengan kisah Nabi, kita akan boleh bersama dengan baginda Nabi SAW. Itu tujuan yang kita naknya. Tu yang ke berapa? Nah, yang ke 11. Yang ke-12, apa lagi? Yang ke-12, bila sahabatnya sakit. Apabila Nabi pergi jumpa dengan sahabat Nabi sakit ke, pergi ziarah orang sakit ke. Nah, apabila sahabat Nabi sakit, Nabi menjenguknya. Nah, meski tinggal di ujung Madinah sekalipun. Apabila sahabat jatuh sakit, apabila saing kita jatuh sakit, saing kita jatuh huzur bila-bila, nah, maka Nabi SAW menjenguk. Makna kata Nabi pergi tengok, pergi ziarah. Kalau sahabat pergi jatuh sakit ke, nah, kalau orang-orang dalam kampung pergi jatuh sakit huzur ke, Nabi pergi ziarah. Walaupun duduk jauh dengan bandar Madinah sekalipun. Walaupun duduk di hujung kaki bukit di Madinah sekalipun. Kalau jatuh sakit, Nabi pergi ziarah. Pak kita hari ni macam mana? Kita boleh buat tak amalan-amalan macam ni? Nah, takdirnya kalau kita, sahabat kita uzur ke, sahabat kita sakit ke, nah, sahabat kita mati ke, nah, sahabat kita tak sihat ke, kita pergi tengok tak dia? Tanya khabar tak dia? Nah, sebab tu Nabi saat ni dia sahabat jatuh sakit, Nabi pergi ziarah, pergi jenguk tengok. Macam mana apa khabar tu? Nah, macam mana apa khabar ni Nabi? Sebab itulah orang yang suka ziarah orang saat ni, dia akan dapat pahala yang gitu besar. Pahala yang pertamanya, nah, dia boleh ikut jejak langkah baginda Nabi SAW. Nabi ajar gini. Tak gitu? Sebab itulah kita duduk dalam rancangan ini. Nah, dia panggil apa? Marayatan Nabi ni. Yi sebesar marayat tan Nabi Muhammad SAW. Ti rautang rulek rautang patibat. Bagian geng-geng ya ni. Tak ada berat ke apa ni bagian ni. Geng-geng mudah-mudah ya. Tapi kalau kita boleh beramal, kita dengar dah, kita boleh tunai, kita dengar dah, kita boleh ikut jejak langkah ke, kita akan dapat pahala yang gitu besar. Kerana amalan semua ni amalan yang ditunjuk ajar boleh Nabi SAW. Dan Nabi sendiri pun, Nabi buat contoh tauladan kepada kita sendiri. Nah, bukan kata biasa tak. Sebab tu amalan ni kita kena buat. Kalau orang sakit ni, kata orang tu, wah, sahabat Nabi kata, apa tah wari barah kita, adik-beradik kita dia jatuh huzur, tanya khabar sepatah. Apa khabar, walah mana ratik, duduk hospital macam mana ratik, hingga dak lagi. Ni amalan gini kita kena hidup. Nah, Nabi sendiri Nabi ziarah, Nabi kita tengok orang sakit. Nah, alhamdulillah. Nah, lagi seterusnya lagi Nabi kata. Nah, yang 12 ni Nabi pergi ziarah orang sakit. Yang ke-13, nah, bila menghadiri sebuah acara ataupun undangan. Nah, apabila Nabi dijemput, nah, jemput pergi di majlis walimatul urush ke, apabila Nabi dijemput orang jemput Nabi pergi masuk dalam majlis pernikahan ke, nikah kahwin ke, majlis gapo-gapo ke, apabila Nabi dijemput,
Maka Nabi SAW tidak memilih dan tidak meminta tempat khusus. Tak, Nabi. Allah, cara hidup Nabi SAW begitu comelnya. Dia orang jemput Nabi pergi makan puluk ke. Mau itu makan puluk lah. Kalau masa Nabi panggil wali matul urush. Pergi majlis nikah kahwin ke. Kalau orang jemput Nabi pergi dalam majlis nikah kahwin, maka Nabi pergi Nabi tak ada pilih tak tepat. Bukan kata aku ni VIP ni, aku ni orang besar, aku jadi Nabi ni, aku kena duduk sini ni, meja aku ni, aku kena duduk atas meja ni. Tak, Nabi tak ada buat contoh gitu. Kita kalau lo ni cat VIP mari kak, tak ada dah lah. Kalau mari cat VIP kak, gi timur tak payah batah, pala batah nu gi timur dah. Tak. Kalau hak VIP mari, gi timur di pala batah nu, buka buka pintu wi pula. Kalau mari hak sesak-sesak, wak motor buruk, berasak mari mapuh motor dak pai 40 tu pun. Tu pun tak layan. Duk acik duk. Duk lah nak duk mana duk. Ni, tapi bukan agama kita lah ni. Duk oyak orang luar negeri lah ni, agama kita baik belaka. Gitu. Agama kita molek belaka, tak ada dek lah bukulah ni dah. Dah banyak sikit tak apa kan. Dah ni mahal. Tak gitu. Duk oyak ni orang kat luar negeri kat nung. Orang kita baik belaka bab gini. Duk oyak orang negeri luar tu. Kalau orang sesak mari motor buruk gak. Duk lah makan duk lah royak demo situ lah. Ada gapo makan situ lah, ambil sendiri pun tak apa-apa. Kalau hak sesak mari, kalau hak kaya mari nu. Bitai 3 tak bau ni. Berak dak basuh. Gi buka pintu depan tu lagi ro. Di kepala batas ni gi buka pintu dah. Buka pintu furawi. Sawadee-ครับท่าน เชิญครับท่าน Gi pula duk tak pakai si pasal lain, meja pasal lain. Ni tok VIP. Tok VIP. Nabi duk. Nabi tak ada buat contoh macam ni mula lagi dah. Nabi SAW, kalau orang padah Nabi SAW, orang jemput Nabi pergi makan, Nabi duduk supa dengan orang ramai-ramai. Tak ada kata pilih dak Nabi kena duduk tempat khusus. Macam itulah kita nak gitu jugalah. Ni dak lah. Kalau orang jemput pergi kalau tak duduk situ kita tak pergi. Berat sungguh lah. Tapi bukan agama kita lah tu. Baiklah, orang luar negeri duk ya. Nabi tidak tidak meminta. Nabi tidak memilih, Nabi tak minta tempat yang khusus. Tapi Nabi duduk di barisan yang kosong. Supaya dengan orang ramai-ramai duduk. Kalau tengok tak chair tu. Ni orang besar ni. Tak, Nabi tak ada minta mula lagi dah. Asal pergi duduk kali dengan ramai. Sebab tu lah. Wa yuhibbul fuqara. Nabi kita. Wa yuhibbul fuqara. Nabi kasih kepada orang fuqara, orang miskin. Orang fakir, orang miskin. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi kasih, Nabi sayang kepada orang fakir, Nabi sayang kepada orang miskin. Wa yajlisu ma'ahum. Nabi duduk sekali dalam majlis kalau orang-orang susah ni. Tak gitu. Kita kalau ada nama sikit tak madu lah. Orang tak mada tak madu mula dah. Rung kita ni. Hak soh lah kau rung kita ni. Kalau kita lah, saya diri lah, adik akak dak lah. Tak. Sedap. Nabi tak ajar gitu mula lagi dah. Ni Nabi buat contoh tadi. Ayat kata kita ni, sebab tu Nabi royak dalam sebuah hadis, Nabi kata tak lebih orang ajar dan juga orang Arabi. Tak lebih daripada orang Arab dan juga orang ajar, orang Arabi. Orang apa? Orang haji Nabi, orang biasa, orang gapo, orang Arab, kulit putih, kulit merah, kulit merah, kulit putih semua tak ada beza. Sahabuk Nabi kata, illa taqwa, malaikat taqwa hak beza. Tak kira mung keturunan Arab ke, mung keturunan Habib ke, mung keturunan tu, mung keturunan ni. Tak ada lebih sekarang habuk Nabi kata. Hak lebih illa taqwa. Hak lebih dalam hati ni. Hak tu hak lebih, hak Nabi royak. Sebab tu kita kena ambil ni contoh-contoh ni. Awal bila sahur sikit gak ke. Tak gitu. Tapi bukan agama kita lah. Duk yak orang kat Jerman kat dulu. Nabi buat contoh. Kata gapo? Kata Nabi tak pilih kalau orang padah pergi makan puluk, orang padah buat majlis arwah, orang pergi padah pergi majlis walimah, gapo semua gini Nabi tak minta tempat khusus dak. Nabi duduk baris saya kosong, Nabi duduk serupa dengan orang ramai duduk. Ni akhlak contoh teladan yang Nabi ajar kita. Sebab tu kita kena ambil.
Allahu Rabbi. Nabi kita sangat moleknya akhlak. Sebab itulah kita tu gi buat haji, gi buat umrah, kita kena gi ziarah Nabi, kita kena gi rapat dengan Nabi, kena bagi salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bagi salam Nabi. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah seru kita. Sebab itulah Ustaz baru klik ni kan, awak pergi hujak 60 orang ni, tanya hujak. Tanya hujak semualah, macam mana te duk Mekah dengan Madinah wasa macam mana? Dia kata duk Mekah Ustaz wasa won why kata. Hujak. Semua hujak dia tanya, duk Mekah wasa won why Ustaz? Nah, wasa gitu, wasa gini, wasa semua kena gebuk lakon Ustaz. Orang suara derah, kacik derah gitu gini Ustaz. Duk Mekah wasa won why Ustaz? Lepas tu mari Madinah wasa lah no. Nah, hujat. Balik masuk tanah Madinah, kita baca doa masuk haram Madinah, okay? Nah, ya Allah, sesungguhnya haram ni sesungguhnya tanah haram ni tanah harammu, tanah haram nabimu, ya Allah. Mu selamatlah hujat aku semua ni, ya Allah. Selamatlah tubuh badanku, ya Allah. Selamatkanlah hujung rambut sampai hujung kakiku daripada api neraka, ya Allah. Nah, masuk tanah haram, kita baca doa tak kata bah, lepas tu kita royak ke hujat. Wasa balah mana tik? Kita pergi malam tu siapa ngorek, siapa Isya, siapa di Madinah Isya. Tanya hujat, wasa balah mana tik siapa Madinah? Dia kata Ustaz, bawa tengok tian nara Nabi ya Ustaz, hujat hijau tu kat. Wasa sejuk ya Ustaz. Aduh, kita diri pula orang tanya hujat gitu. Nah, wasa sejuk Ustaz, tengok tian nara Nabi cak hijau tu ya Ustaz. Wasa sejuk ya hati. Wasa dekat dengan Nabi. Lepas tu kita dok yak jarah boleh-boleh. Lepas tu nangis hujat. Dok nangis hujat teriak. Apa teriak? Ya tu, air mata tu bik diri Ustaz. Saya pada Nabi SAW. Lalu tu kita royak. Lepas tu kita banyak salawat kata Nabi. Masya Allah. Ni perasa apabila kita boleh duduk di Bumi Haram Madinah, kita berasa macam ni. Lepas tu esok, siapa hari ni hujat kita duduk sini, esok kita tanya. Lepas tu bahasa balah mana duduk di Sari Madinah. Kan Ustaz duk Mekah wasa pun wah Ustaz. Tapi bermari Madinah Ustaz. Wasa tenang ya hati ya. Wasa sejuk ya hati. Wasa senang, wasa tak honok oyak Ustaz ya tu. Tak ada serabut ke apa sikit abuk. Dalam hati tak ada wasa serabut Ustaz. Duk 2-3 hari sampai 4 hari, 5 hari hujat, bahari nak kelik. Esok kita nak kelik dah ni. Ustaz, wasa tak saya kelik Ustaz. Dino oyak. Perasa yang kita duk di bumi Madinah. Sebab apa? Sebab kita dekat dengan Nabi kita. Kita duduk dekat dengan Nabi, kita berasa Ustaz, wasa tak saya kelik Ustaz. Wasa nak duduk sama Ustaz. Boleh tak Ustaz? Kita tak boleh dah. Habis dah kita duduk nak kelik dah. Esok tak kapal tu ben esok. Nak oyak kata perasa orang apabila duduk dekat dengan Nabi SAW. Nabi, kita tak biasa tengok Nabi kita. Kita tak biasa kenal Nabi kita. Kita tak biasa dengar suara Nabi. Tak biasa tengok wajah Nabi. Buat apa kita kasih kepada Nabi? Buat apa kita duduk dekat dengan Nabi? Kita rasa cinta, jatuh cinta. Ni nak oyak bukan samkan khom lo. Bukan samkan hang sasana. Sebab tu Nabi kita tak ada dah. Nah, dia kita dengar jarah dia sokmo, kita dengar kisah Nabi sokmo, dia akan datang sifat kasih sayang kita kepada Nabi. Dia kita jatuh kasih pada Nabi saat ni, kita ikut jejak langkah Nabi. Kita kena buat amalan apa yang Nabi buat. Kita kena banyak salawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya kaji kecek juga rancangan ni. Nah, walaupun kelik tak ada gitu sehat mana lagi, tapi boleh kecek adik kakak kita boleh dengar Siratun Nabawiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dengar kisah Nabi. Sebab itulah semua tanya hujat ni 10 orang nak kelik esok wasa tak saya kelik Ustaz. Lepas tu wasa macam mana duduk sini? Wasa beza Madinah dengan Mekah. Allah sedap duduk Madinah Ustaz. Walau udara panas sikit pun Ustaz, tapi sedap duduk di Madinah Ustaz. Wasa tak sekelik je. Tu kita kata barakah bumi Madinah. Hak Nabi doa pada Tuhan semacam mana tanah Mekah, Nabi Ibrahim doa jadi tanah haram. Madinah, Nabi kita doa jadi tanah haram. Allah, sebab itulah setiap kali kita duduk di bumi haram Madinah, nah, kita banyak ibadah, kita banyak solawat, kita banyak amalan. Hak inilah lebih. Nah, ya tu perasa sebab tu bawa klik daripada kapal esok tak.
klik pada kapal. So kita jumpa dengan Alum pergi duk tengok Ustaz duk live tu kan. Nah, sampai pada kapal Madinah, matok Madinah tu kita kecek dengan Alum, orang hak pergi ambil air Zamzam, kita upah dia pergi ambil air Zamzam ni. Tanya, "Mu duk sini wasalah no?" Ya tu aku duk sini, ya orang Bangladesh. Ya aku duk sini. Aku duk sini ni alhamdulillah. Duk Madinah dah. Tapi hari mana aku serabut, aku pergilah Madinah, aku pergi Masjid Nabi tu. Kerana di pada kapal dengan Masjid Nabi ni dekat ya. Nah, naik kereta 25 minit siapa. Ya tak aku kalau aku serabut perut, aku rasa serabut, aku rasa kena mengepek banyak-banyak duduk sini, aku pergi duduk Masjid Nabi kata. Nah, buat apa? Dia kata tib. Nah, tibun nabawi. Ni pubat daripada Nabi. Kerana pergi duduk sini aku senang hati. Nah, dia panggil apa? Tib. Untuk aku nak pubat hatiku, aku nak hidup di Masjid Nabi. Allah, Masya Allah. Ni nak oyak ke? Sebab itulah kita dengar jarah Nabi tu, tujuan besarnya kita nak ambil sirah. Kita nak ambil cara hidup. Kita nak dengar kisah Nabi SAW. Sebab tu, siapa yang tak biasa boleh pergi lagi, insyaAllah Ustaz doa boleh pergi Mekah, pergi buat haji ke, pergi buat umrah. Pergi dengan siapa dia pun tak apa. Nah, nak pergi harga mana pun pilih dirilah. Tak usah lana-lana hari ni. Nah, doanya Allahumma rzuqna ziyaratan haramaini syarifain. Allahumma rzuqna ziyaratal baitikal haram. Doa Allahumma rzuqna ziyaratan Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinatul Munawwarah, boleh pergi ziarah Nabi di Madinah. Masya-Allah, ni perasa semua hujat kita pergi sampai sana. Nah, rasa supa lah kau. Rasa tak saya klik. Nah, kadang-kadang klik tau. Naik dah kereta tu duk teriak. Lepas tu kita duk oyak ziarah Nabi. Belum sampai di matok Madinah kita oyak Nabi ni saya kita gini. Nabi panggil sahabat, Nabi panggil Nah, ikhwani, Nabi panggil saudara aku Nabi. Nangis Nabi nak meninggal dunia. Ummati macam mana umatku. Allah ni dah Nabi SAW. Saya sangat kita, cinta sangat kita. Nabi sebut-sebut seumur kita. Sebab tu kita kena sebut banyak kepada Nabi melalui salawat atas junjungan Nabi SAW. Tu tujuan nuqtah yang kita dengar jarah Nabi. Tu apabila Nabi, orang jemput Nabi pergi dalam majlis, dalam undangan, dalam majlis walimah. Nabi tak pilih tempat yang khas. Nabi duduk sama dengan orang biasa ramai-ramai. Nah, Allahu Rabbi. Dan apabila yang ke-14, tak ni yang ke-13 ke? Yang ke-14, bila jadi tuan rumah. Apabila Nabi jadi tuan rumah, Nabi jadi caupa. Nabi jadi tuan rumah. Nabi SAW adalah yang terakhir selesai makan. Kalau Nabi ada tuan rumah, Nabi makan sudah lakai sekali. Akhir sekali. Ni buat tega apa? Agar apa? Nah, agar tamu tak sungkan. Nah, takut tetamu tu kerencai. Tengok Nabi jaga tak? Bukan takut tetamu makan banyak. Apabila Nabi makan, Nabi jadi tuan rumah, jemput orang makan di rumah. Nabi orang sudah makan lakai sekali. Belakang sekali Nabi sudah makan. Buat apa? Nabi takut tetamu yang makan di rumah tu kerencai. Tuan rumah sudah tadi dah. Kita tak sudah lagi. Berat ada tuan rumah pula. Gitu tak. Nabi SAW, Nabi sudah makan belakang su. Tunggu tetamu makan biar sempurna dulu. Masya Allah. Ni Nabi kita. Bila Nabi jadi tamu pula, kalau Nabi, orang jemput Nabi pergi rumah sahabat-sahabat pula, beliau yang pertama selesai makan. Tengok Nabi, dia pergi rumah orang, Nabi sudah dulu ada orang makan. Kita lagi rumah orang, belakang suk sudah. Kalau rumah kita apa, belakang suk juga. Tak apa lagi belakang suk. Kalau rumah kita sudah dulu pada orang. Sebab apa? Takut orang makan banyak. Balik kok habis. Masya Allah. Ini noyak sejarah sirah Nabawi, cara Nabi makan. Kalau jadi tuan rumah, Nabi sudah belakang su. Kalau Nabi jadi tetamu orang, pergi rumah orang, Nabi makan sudah dulu pada orang. Sebab tu Nabi makan buti belum pada kenyang. Lapar makan pula. Nah, buti belum pada kenyang. Ni cara hidup Nabi SAW. Masya Allah, comel sangatnya contoh teladan yang ditunjuk ajaran Nabi. Tapi kita tak ikut. Dah ikut dah. Lala tumo. Lah samai. Nah, kita tengok perhati hujat kita lagi Mekah, lagi Madinah. Takut nak makan nasi dengan tangan. Malu makan rongrang dengan tangan. Aduh, sudah. Kita tengok orang Malaysia dah.
Orang Malaysia pergi sana tak tangan. Cara apa sudu? Pala ni sudu kena dengan hotel tu plastik ya sudu. Nak mamuh dengan sudu-sudu makan nasi. Bukan sudu besi, sudu plastik. Kikis sak perak bunyi. Tapi tetamu. Nah, dia panggil Ibadur Rahman, Duyufur Rahman, tetamu Tuhan. Orang kat Malaysia makan nasi tangan ni. Bismillah, basuh tangan dulu makan dengan tangan. Ayo kita nak pergi dengan tangan. Oh, malulah semai. Kena basuh otak dengan demo kan. Tengok cara didik tak sama. Sebab tu lah sana masya-Allah. Kita pergi boleh tengok suasana-suasana tu, kita boleh ubah cara hidup kita. Dan kita dengar ni juga, kita boleh membaiki cara hidup kita supaya kita hidup cara hidup macam mana Nabi ajar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Itulah tujuan nak kecek dalam rancangan ni gak. Nak bukan nak oyak gapo dak, bukan nak jual gapo dak, nak oyak kata cara hidup kita yang Nabi ajar macam ni lah. Nah, makan di rumah diri sudah belakang suk, makan di rumah orang sudah dulu suk. Tu cara hak Nabi ajar. Tujuan gapo? Tujuan kita boleh jaga akhlak dalam Islam. Masya Allah, tabarakallah. Nah, lepas tu yang ke-15, ayat 23 semua ada. Yang ke-15, bila tiba waktu makan, apabila sapa di waktu makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak sesiapa pun yang melintas di depan rumahnya. Untuk apa? Untuk menjadi teman makannya. Allah Rabbi. Ada berapa orang Pak kita ni buat macam ni sepuluh Nabi buat ni bakit tangan nak tengok. Nak pegang dengan speaker ni. Nak gitu. Apa dia ada? Nabi SAW dia siapa masa Nabi nak makan kan? Nabi hajuk pihak lalu depan rumah. Mari makan sekali. Mari. Masuk. Mari makan sekali ni. Kita wah dia ni makan lekai selimut. Masa duk pondok hari tu ingat lagi. Kita orang kat lek tani tu tak ada kebun dia. Demo kebun dia banyak lah. Orang kat bukit-bukit lah. Orang kat Nesta, orang kat Betong, orang kat Tanto. Kebun dia haja kat tu. Batu 29, batu 32. Dia haja. Awak ayah demo mari dia gak kita rasa Clio gak nak makan muka kita tak ada kebong. Pas nak beli tak gak mahal dia ni. Tok satu pak sekilo. Sekilo tu 4,000, posu butir tu 4,000. Anjing dia kok molek-molek. Limuk ni sekoh pak make kain selimut toto tu selimut tu. Makan le toto. Takut orang tahu kata nak makan. La ilaha illallah. Tapi bukan royak orang mah kita lah ni. Ada royak orang kat Perancis. Orang kat Perancis kono. Masya-Allah. Tapi Nabi tengok macam mana Nabi tunjuk contoh bagi kita ambil. Teladan Nabi tunjuk contoh apabila Nabi nak makan, apabila siapa masa makan Nabi, pio yang lalu depan rumah Nabi, pio lintas depan rumah Nabi, Nabi panggil, mari makan sekali jadi tetamu kamu. Mari makan sekali. Dak untuk menjadi teman makan. We ada go makan, dak makan seorang. Allah, murahnya hati Nabi. Ada berapa orang hari ni? Kalau pergi makan teh kedai kopi pun bayar suku kita hari ni. Oh Allah. Ada dengan bak pracara. Ada dengan kerongkang kolak kereng. We habis teh. Dak. Makan teh kedai ni bayar suku. La ilaha illallah. Buat teh kedekuknya. So kena hajak mai makan rumah. Makan kedai tu lo dah bayar suku. Allah. Anak yatim minta khairat. Assalamualaikum, minta duit anak yatim minta duit anak yatim. Hita jeling gitu ya. Dah. Okey. Sana dah. Marah dah. Nyanyo kawin adik akak. Mari hak jual kepuk pula lah. Assalamualaikum, beli kepuk tolong kita. Ada jual sabuk hari ni tolonglah dia. Tak saya makan kepuk dekah lah dia 20 kop. Dia makan air. Tak, kesiye ke dia dok kita kedekuk pah. Tapi bukan kita lah. Duk oyak ke luar negeri belakang tu. Kita baik belakang dah lah ni. Duk oyak ke luar tu. Kita lebih kurang. Ada orang kata pandai ustaz ni. Taki-taki rosak belakang. Tak ada taki hak sungguh ya. Tu kita boleh royak tu. Kita ada masukkan dah. Kita tahu kita diri tahu tu. Adik akak dak lah. Gitu. Alhamdulillah. Sebab tu lah
Ni akhlak Nabi SAW. Tu yang ke-15. Bila Nabi nak makan, Nabi ajak orang lalu depan rumah dia makan sekali dengan Nabi waktu teman, waktu tamu makan, waktu teman makan. Yang ke-16. Nah, Allah Rabbi. Bila mendengar tangisan. Bila dengar tangisan budak-budak masa semaya, ni Nabi kita ni. Bila Nabi dengar tangisan masa duduk semaya, masa duduk semaya, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nabi duduk semaya, bunyi budak duduk yok-nyek. Kalau kita pergi Madinah bunyi sama. Pergi Madinah, kiyah, teriak budak dah. Nabi apabila Nabi semaya, tapi Nabi bunyi suara budak-budak duk teriak. Nabi SAW memilih surah pendek dan usai semaya bertegas. Merangkulnya. Sudah semaya cepat-cepat. Bukan kata tak ada tamak ninah, dak. Nabi tengok kalau masa semaya Nabi duk baca. Tapi ada budak duk teriak yonyek maya sejak jamek, orang ramai pakat buti nak semaya jemaah gitu gini. Kita jadi tu email. Tak boleh nak tunjuk power dalam maya ni. Tak. Surah Baqarah rakaat pertama. Dekat-dekat 3 juz nak habis dia kau. Tak boleh ni. Tengok belakang ni ramai ni malam ni maya Syah ni. Dah mari mana ni ramai ni. Allahu Akbar. Takbir aja. Kalau maya seorang dengan bini ni rumah, ayat tak bunyi gitu. Allahu Akbar. Kalau maya dengan bini di rumah, mari sejik speaker lagi, mai ditekak ni lagi dah. Tengok paling belakang. Sawu sufufakum. Tengok belakang ramai molek ni. Molek lagi maaf pula. Sawu sufufakum. Tengok belakang. Ramai ni. Allahu Akbar. Bunyi takbir. Masya Allah dah. Nak nunjuk ke siapa dia sangat. Nabi SAW tengok. Kalau tengok tempat-tempat urusan yang orang gaduh, orang ramai, budak-budak duk menangis teriak yonyek gitu gini. Dalam semaya Nabi bunyi, Nabi rekah baca Quran. Nabi pilih suruh hak pendek baca. Baca hak panak-panak gitu je. Anak duk teriak maya tak ada kosong mak dia. Dia peluh cah. Kita biasa dah bagi anak sejik kalau anak teriak. Peluh. Jadi peluh dengan siri tak belakang. Tapi Nabi buat macam mana? Contoh Nabi buat tengok. Apabila terdengar tangisan. Bodak duk teriak duk semaya saat ni. Nabi pilih surah yang pendek baca. Tu kita kiyah kalau kita pergi tempat orang ramai kita pergi pak ramai, duk di jamek, duk di masjid besar, orang pakat tupai nak semaya. Kalau pergi maaf pula boleh naik baca tebah tamibah kali tamu ya. Nak tunjuk ni hari ni. 50 minit kita buah masa. La ilaha illallah. Kawan ni gelisah dah. La kerja setengah je tak ni maya-maya mak. 40 minit tu duk nasihat tak sudah lagi. 40 minit tak sudah lagi tebah dia. Ittaqullah haqqa tuqatih tak sudah lagi 40 minit. Pukul 1 lebih dah kawan nak masuk kerja pula tak sudah lagi. Ni. Dia panggil tak ada bahasa dia panggil. Nabi buat contoh dah. Tempat mana orang zahmah, tempat mana orang ramai, tempat mana yang kita boleh ngejah gitu gini, we cepat. Ni cara yang Nabi tunjuk contoh we kita ambil. Tak ada ambil mana dah. Gerak ngolah. Tapi molek mah kita tak ada lah ni mo ni. Duk yak negeri luar juga ni bang. Masya-Allah. Letih lah. Tu dah. Apabila Nabi dengar suara teriak masa duduk sembahyang, Nabi pendek Quran. Baca surah-surah pendek. Biar cepat-cepat sudah kerana tidak ada khusyuk lagi bagi mereka yang dengar suara menangis saat ni. Budak-budak tangis teriak gitu gini kan. Bila Nabi tertidur, bila Nabi terhibur pula. Apabila Nabi suka, Nabi muju, Nabi gapo gitu gini kan? Maka Nabi SAW senyum. Nabi senyum juga. Bukan tercetong gitu. Tak. Nabi senyum sepatu juga. Senyum manis. Dan tak pernah ketawa. Terbahak. Terbahak ni. Tak. Nabi tak suka macam tu. Lalu kita. Kalau kena dengan hati kok tak ada geno dah.
Pemurah cabut ekor tu. Tak gitu. Kalau kita lah. Nah, adik akak dok saya diri duk ayat tu. Tapi Nabi SAW, Nabi tak tunjuk contoh macam tu. Nabi suka juga senyum gitu je lah. Kalau Nabi, Nabi heboh, Nabi mujur apa kak, senyum manis. Nah, so tak ada kak nampak gigi Nabi. Nabi suka. Masya Allah. Gitu. Nah, contoh yang Nabi ajar kita. Nampak tu lah. Ada orang perempuan yang jenis suka regah ni. Wah, Allah dah kedai makan kok. Suka apa dia. Paling tengok habis orang dia pakai nasi. Orang tua-tua tu jelik habis nasi. Suka. Nah, dengar dia suka. Dia kok telai gigi-gigi pelong. Kejut dia suka. Masya Allah. Ni kita kena jaga adat dah. Macam mana nak suka macam mana Nabi tunjuk contoh kepada kita. Tu. Yang ke-18. Masa habis dah lah. Masa habis dah lah. Habis dah lah masa. Apa lagi yang ke-18? Sama minggu depan pula lah. Agak ni panjang dah ni. Sedap lu nak dengar lama-lama tak? Sejam lebih dah ni. Demo tak apa duduk dia rumah nanti dengar kita duduk mulut sini. Kal tak. Habis dah suara ni. Dah gitu. Masya-Allah, alhamdulillah. Baiklah dah. Nah, kita boleh dengar sejarah Nabi. Nah, insya-Allah minggu depan kita perhabis sikit hening, lepas tu kita masuk. Nah, minggu depan kita perhabis sikit hening, lepas tu kita masuk. Nah, hujung akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hujung akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana belum pernah Nabi nak meninggal dunia macam mana. Nah, kita boleh dengar minggu depan. Nah, insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umur. Nah, kita boleh ikuti dah. Nah, pada dah tu banyak-banyak dah tak ada ingat pula. Nah, dah tu hari ni kita ambil sekat berapa? Nah, ambil sekat 17 dulu. Nah, sekat 17. Lepas tu minggu depan kita sama 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, 23 habis. Nah, yang mai berlei ustaz. Ngan ro chom ต่อไป รอชมต่อไปรายการอื่นต่อ Nah, ada dah ni banyak halu, banyak basi pula. Lama tak ada ingat habis pula gapo ada ayat sat ni. Nah, halu itu minggu depan kita sama semula insya-Allah. Nah, sebab itulah kita nak ayat akhlak Nabi ni ayat dah habis banyak akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi ni banyak ada kita dengar agak masya-Allah seru. Nah, seru kerana Nabi kita tak ada dah contoh kedua hasanah. Macam mana yang tu ayat Al-Quran itulah. Nah, qudwatun hasanah, uswatun hasanah. Nah, iaitu tempat yang kita boleh ikuti macam mana akhlak Nabi, macam mana cara hidup Nabi, macam mana Nabi tunjuk contoh tauladan kepada kita, macam mana Nabi kita ambil pengalaman daripada tu. Sebab itulah banyak lagi akhlak Nabi kita nak oyak. Nah, kalau nak oyak sini enggak tak habis sampai esok tak habis. Lalu tu kita kena bagilah. Nah, bagi kali ni ratik. Lepas tu terik lapar pula. Nah, dia tu panjang umur. Selagi mana saya ada umur, selagi tu kita boleh dengar lah kisah-kisah Nabi. Nah, Siratun Nabawiyah melalui stesen radio Masjid Besar ni. Saudara WhatsApp, dia akak, dia ada sini enggak bunyi lah suara. Nah, dia tak ada sini lah, tak ada bunyi suaranya. Nah, tapi bunyi enggak suara dalam gua lain. Nah, alhamdulillah. Itulah. Alhamdulillah lebih kurang dah. Nabi kita ni tak ada dah. Nah, Nabi ni Tuhan cuba Nabi jok 2 tahun, jok 2 bulan lagi dalam perut. 2 bulan Nabi duduk dalam perut tu mati dah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Mati dah 2 bulan duduk dalam perut Siti Aminah saat ni tu. Nah, mati dah ayah. Nah, beranak mari tak ada nampak muka ayah dak. Nabi sallallahu alaihi wasallam Tuhan baginya pada Nabi sallallahu. Nah, nak we gapo nak kita Nabi kita ni jumpa. Nah, jumpa dengan benda-benda perkara-perkara yang paling berat pada kita. Sebab tu Nabi kita ni dia Tuhan uji Nabi, dia Tuhan cuba Nabi berat pada umat lagi. Nabi kita berat pada umat lagi. Kalau kita demam panas 30, Nabi panas 60. Nah, 2 ganda dengan kita. Allahu Rabbi. Sebab itulah kita dengar sejarah Nabi, kita dengar kisah Nabi, kita dengar perkara-perkara yang Nabi, yang Nabi duk buat, yang Nabi tunjuk ajar kita boleh ambil pakai. Maka hak ni lah. Nah, sebagai apa? Sebagai satu perkara yang boleh jadi tauladan dan juga ibrah untuk kita. Sebab itulah
laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Tu ayat dalam surah Yusuf ayat yang ke-111. laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Nah, gapo Nabi kata? Nabi kata, apa tu ayat Al-Quran? Laqad kana fi qasasihim. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu, kisah-kisah Nabi ni lah, ibratun, ada ibrah. Kita dengar, kita boleh ambil contoh. Kita dengar, kita boleh ambil ibrah. Kita dengar, kita boleh ambil สิ่งที่เกิดขึ้น เรื่องราวต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เนี่ยเราสามารถหยิบมาแล้วก็มาใช้ปฏิบัติในตัวของเราเองQad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mikir. Nah, ฟังแล้วเราปฏิบัติเรื่องราวต่างๆนานาที่ได้เล่าไว้เนี่ยสำหรับบุคคลที่มีมันสมองเขารับฟังแล้วเขาสามารถปฏิบัติได้นี่Quran ayat bagi saya ayat ni Quran ayat. Nah, li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Orang ada otak, ada kecek bahasa kasar ke, orang ada otak. Ada otak belakang ustaz, tak ada seorang tak ada otak. Yalah, orang yang boleh mikir lebih kurang. Sebab itulah di antara kisah-kisah kalau kita dengar, satu ketika yang saya nak sambung sikit dah. Satu ketika dalam peperangan Hunain. Ni nak ayat dalam peperangan Hunain sikit. Sambung sikit sejarah, nak time free ni. Time free sikit lah. Nak dengar tak? Nak dengar. Kalau tak saya dengar, nak berhenti sekat ni pun tak apa. Kalau gitu, nak wabillahi taufiq dah. Kalau nak berhenti sekat ni, nak wabillahi taufiq sekat ni. Nak dengar tak? Nak time free kisah sikit. Nak ayat di antaranya sahabat-sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi pada masa tu peperangan Hunain. Berlakunya dalam perang Hunain. Perang Hunain ni perang apa dia akak? Perang Hunain ni ia berlakunya pada 10 hari bulan Syawal. Perang Hunain ni berlakunya pada 10 hari bulan Syawal. Tahun yang ke-8 Hijrah, iaitu lepas pada Nabi buka Mekah kan. Tahun 7 Hijrah Nabi buka Mekah, Fathul Makkah. Tahun ni Hijrah Nabi Umratul Qada. Lagi tu, Umratul Qada. Tahun 8 Hijrah Nabi buka Mekah. Sebagai peperangan yang akhir bagi Nabi SAW. Maka dalam perang Hunain inilah reka dengan kaum Hawazin. Reka dengan kaum Hawazin, iaitu keturunan ni anak cucu Hawazin lah, yang duduk di kaki-kaki bukit belum sampai pada bandar Taif tu. Maka dalam perang Hunain ni Nabi dapat banyak harta ghanimah. Minta maaf dia akak dah, saya minum air sikit. Bismillah. Tak ada orang gelah ni, minta maaf. Hirup dengan botol tak ada apa kan. Tak. Jadi tahun yang ke-8 Hijrah tu berlaku perang Hunain. Dalam perang Hunain saat ni tu Nabi dapat banyak harta ghanimah. Tengok siapa. Nabi pun minta pendapat sahabat-sahabat tentang hal apa? Hal seorang tentera, hal seorang pembesar musyrik Quraisy. Tengok siapa sudah dalam berlaku perang Hunain saat ni. Lepas berlaku perang Hunain, sahabat-sahabat dan juga sahabat-sahabat kecil, sahabat-sahabat hal tak biasa kenal nama, sahabat-sahabat ramai-ramai. Yang berlaku dalam perang Hunain saat ni tu, ada di antaranya minta supaya Nabi doa semoga Allah Ta'ala menghancurkan penduduk-penduduk Taif. Ada di kalangan sahabat lalu pergi perang Hunain, kerana orang Bani Hawazin tu dia duduk di kaki Taif tu kan. Dia sangat zalim ke atas Nabi, sangat untuk nak menghancurkan kerajaan Islam di Madinah. Nak zalim Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hingga sampai sudah perang Hunain itu Nabi sahabat suruh doa, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Doa ya Rasulullah, semoga hancurlah orang-orang penduduk Taif ni. Ya Rasulullah, doalah biar hancur. Masa Nabi hijrah, masa Nabi belum Nabi nak hijrah, Nabi pergi dakwah dah Taif. Nabi kena pegang dia orang Taif, darah merah muka Nabi. Kaki Nabi tu penuh dengan darah Nabi Allah. Nabi gebah di Masjid Qud tu kan.
siku Nabi tahan di masjid kok di Taif. Tu kali tu Nabi pun dak minta doa. Malaikat mari tawar dah Nabi, ya Rasulullah. Dan mu kata, aku nak rembah habis orang Taif ni mati habis Rasulullah. Nabi kata dak. Nah, janganlah, jadilah penduduk Taif tulis sulbi yang duk dalam tulis orang Taif ni jadi orang Islam. Nabi doa dah. Baru lepas pada perang Hunain ni dia berlaku pula orang Taif juga. Yang mari serang Nabi dalam perang Hunain. Orang Hawazin yang serang Nabi di Hunain saat ni. Hunain ni jalan kalau kita duduk Mekah nak pergi Madinah nak pergi Taif tu, ya kita akan lalu di Ma'rakah Hunain, di kaki bukit Hunain tu ada. Lah ni kita pergi boleh tengoklah tempat dia. Bagi sampai situ tak? Sahabat hak kecil-kecil, sahabat hak tak ada masyhur mana, ya Rasulullah, berilah. Nah, ya Rasulullah, doalah semoga orang duk Taif, orang Bani Hawazin ni Allah Taala laknat semua dia. Maka Nabi kata gapo? Nabi doa kepada orang-orang ni, orang penduduk Hawazin, orang duduk di Hunain. Nah, dalam perang Hunain, orang duduk di Taif, Nabi doa gapo? Ya Allah, berikanlah taufik dan juga hidayah kepada penduduk Taif, ya Allah. Datangkanlah kepadaku sebagai orang Islam. Nabi doa gini. Ni kali yang kedua Nabi doa di orang duduk Taif, orang Bani Hawazin. Dalam ni lah pasuk ke Islam membawa harta rampasan yang begitu banyak. Dalam perang Hunain ni kerana fok Hawazin, fok Taif waktu baik habis. Dalam perang Hunain waktu baik dengan unta, pi ada berapa ratus ekor unta waktu baik unta belaka. Pi ada kami banyak mana waktu baik. Tujuan nak tunjuk besarnya peperangan dia, besar atau tentera dia, nak tunjuk kemegahan, nak tunjuk kebesaran tentera dia, nak tunjuk Nabi tentera Islam ni meri. Tapi dak, Nabi pergi bukan dengan sebab harta dengan ramai, Nabi pergi ni sebab iman. Waktu baik. Maka daripada harta Fort Hunain semua saat ni tu, dalam perang Hunain tu harta ghanimah yang boleh semua saat ni tu hingga sampai ghanimah unta ni sampai ke 30,000 ekor. Dalam sirah Nabawi sebut unta saja 30,000 ekor. Ma'rakah Hunain. Nah, lembu lebih kurang daripada 40,000 ekor lembu. Nah, ada dah lembu masa tu, bukan lembu tak ada. Nah, lembu. Kambing tu sampai dekat-dekat 200,000 ekor kambing. Ya ilaha illallah, banyak besarnya harta ghanimah daripada perang Hunain. Nah, Nabi bagi harta ni kepada ketua musyrikin Quraisy. Hak ni. Nah, kaum Ansar. Nah, penduduk Ansar tak puas hati ni Nabi ni. Lakunya. Tak puas hati sebab apa? Sebab harta ghanimah hak boleh semua saat ni Nabi kepada fok Quraisy, ketua Quraisy. Ada salah satu daripada tu Nabi kepada Abu Jahal, Abu Sufyan sendiri. Tahun Fathul Makkah kan, tahun 7 Hijrah, Abu Jahal masuk Islam. Abu Sufyan dengan Hindu masuk Islam, dua laki bini ni. Maka Abu Sufyan masuk Islam ni, Nabi harta ghanimah kepada Abu Sufyan ni banyak. Tengah pada pasir ada nampak utuh saja tu, ni Abu Sufyan ni bagi hakmu. Bak tu heroyak gapo? Wal muallafati qulubuhum. Nabi kepada Abu Sufyan untuk nak menjinakkan hati Abu Sufyan supaya dia masuk Islam dah, dia tak gonyel dah. Nabi jaminan dia. Nabi harta ghanimah kepada dia banyak pada Abu Sufyan. Nah, Nabi pada siapa dia lagi? Al-Aqra' bin Haris. Aqra' ni ketua musyrikin, ketua Quraisy. Ketua Quraisy makna kata ketua musyrikin Quraisy yang masuk Islam. Nabi kepada Al-Aqra' bin Haris. Nabi kepada Uyainah bin Hasad. Uyainah bin Hasad. Nabi kepada Suhail bin Amru. Nabi kepada Abu Sufyan. Tapi Nabi tak ada bagi sikit habuk pun kepada kaum Ansar. Orang-orang Ansar Nabi tak bagi sikit habuk harta ghanimah dalam perang Hunain ni. Masya-Allah. Lalu itulah bunyi berita halu dah. Nah, orang bawah ada cakap lah, kecek lah. Moga orang bawah-bawah ni kecek pakat kecek belaka lah. Idza kanat syadidatun fanahnu nud'a. Orang bawah-bawah. Fok Madinah ni. Kaum Ansar lah. Nabi harta ghanimah kepada muhajirin belaka. Orang musyrik, orang Quraisy belaka. Nabi tak kepada Ansar, penduduk Madinah. Lalu tu Nabi tak ada kepada penduduk Madinah, bunyi fok bawah duk kecek, idza kanat syadidatun fanahnu nud'a. Apabila masa susah cari kita,
Apabila masa susah, mari cari kita. Fayu'til ghanimata ghairuna. Boleh senang belakang dah, pergi benar belakang dah, harta ratah rapas semua pada orang lain. Siap dah lah bunyi berita. Bunyi berita bawah, orang bawah ni kecek lah ni. Mana kata kecek gini tu, kata Nabi dah lah. Kecek ni bukan kecek gapo dak. Nak kata ke Nabi, masa susah dulu gak tupai kita lah. Nah, mari duduk Madinah gak tupai orang Ansar belakang lah. Nak duduk rumah orang Ansar. Nak pergi kat tu pun rumah orang Ansar. Kau ni orang Ansar belakang. Siap dah lah. Ia tak tahu lagi Nabi buat lah tu sebab gapo. Nah, maka fok bawah pun kecek juga. Nah, yaghfirullahu li rasulillah. Doa pula dah fok dia. Dia kata gitu, dia kata gapo? Piye susah panggil fok kita mari pergi. Bawa dia senang belaka, harta ke fok dia saja, tak ada langsung kepada fok kita. Mana fok kita? Fok Ansar ni lah. Ni fok bawah duk kecek lah tu. Mana kata duk kecek, tak puas hati Nabi bagi harta ghanimah. Lepas tu boya bunyilah tu, dia kata gapo? Yaghfirullahu li rasulillah. Ya doa gapo? Nah, ya doa ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah pada Rasulullah. Fuk Ansar ni dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun kepada orang-orang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun kepada Rasulullah. Nak ampun gapo? Nabi tak ada salah. Ni mula nak jadi buku ni adik akak dah. Nak jadi buku. Saya biasa royak dah jarah ni tapi lama dah royak. Nah, tapi kita bakit pergi semula tak apa, takut orang baru-baru dengar ni boleh dengar mula pula. Gitu mu je lah. Kita tak saya dengar dah. Sekarang ni saja tak saya dengar. Nah, nanti dengar mula pula. Lema tu Ustaz doa hak tu lah tu. Aku ingat hak tu lah ni. Jarah hak lain aku tak ingat juga. Nah, tu dengar mula dah. Kita dengar dah pada sekarang ni tak. Kita ikut mana? Oh lillah lema tu Ustaz. Royak-royak dak nak dengar ni. Kau tu pula. Masa dia lah. Balas tu lah semua pun. Nak gitu. Jadi yaghfirullahu li rasulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah pada Rasulullah. Ya doa gitu kepada Nabi. Nah, yu'ti Quraisyan wa yatruquna. Bagi harta ghanimah kepada Quraisy tapi tak bagi kepada kita. Fok lain kata pula gitu, kata Nabi. Boleh harta ghanimah banyak tak bagi kebuk apa kita. Bagi fok yo belaka. Sudah dah lah. La ilaha illallah. Wallah. Ada orang lain kata pula wallah inna hadza lahu wal ajar. Nah, pelik sungguhlah. Demi Tuhan pelik sungguhlah Nabi ni. Pergi benih, pergi Hunain benih harta wi fok dia laka. Wi fok orang-orang yang laka, wi fok Mekah laka, fok Madinah tak ada wi sikit abuk harta. Ada sudah lagi. Nah, anna suyufana taqturu min jima'in Quraisy wa ghanaimuna turaddu alaihim. Nah, turaddu alaihim. Nah, sesungguhnya pedih kita dibasahi dengan darah Quraisy. You kata gitu. Fok ni lah, fok Ansar ni lah ada oyak ni. Nah, fok budak-budak bukan orang besar-besar ni, fok budak-budak. Fok budak-budak Ansar hak baru masuk Islam, hak duduk dengan Nabi lama dah. Masuk Islam pun duduk dengan Nabi lama dah. Cumanya, nah, buat dak gitulah. Anna suyufana taqturu min jima'il Quraisy wa ghanaimuna turaddu alaihim. Sesungguhnya pedih kita semua orang Madinah ni, pedih kita ni basah dengan darah orang Quraisy belaka ni. Kita catah tekak orang Quraisy, kita bunuh orang Quraisy hak tak ikut Nabi Muhammad. Orang mari pergi dalam Hunain ni kita catah dia degil. Nah, wa ghanaimuna, kemudian harta diberi kepada mereka balik. Nah, wa ghanaimuna turaddu alaihim. Harta ghanimah boleh semua fok dia semua. Fok dia kelik. Pedih ni darah orang Quraisy, tapi harta ghanimah fok dia kelik. Nah, maka ketua Ansar ini pun dengar berita. Orang tua Ansar iaitu pia Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ni jadi ketua orang Ansar. Dia dengar orang-orang bawah berbincang, mereka masuk bertemu dengan Nabi.
Nah, Sa'ad bin Ubadah dengar no budak-budak Madinah kecek lah ni. Supaya tak suka kepada Nabi ni. No kecek pesen ni supaya tak setuju harta Nabi bagi ghanimah kepada orang Quraisy ni. Nah, dengar gitu masuk jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, amo dengar bawa hak amo ni Rasulullah. Kaum-kaum Ansar ni Rasulullah tak setuju kepada harta ghanimah yang Rasulullah bagi kepada orang-orang Quraisy semua. Rasulullah tak wis sikit habuk kepada orang-orang Ansar. Ya royak gitu, wahai Rasulullah, orang Ansar ni rasa tak puas hatilah dengan harta yang ada pada Rasulullah, harta ghanimah Rasulullah duk pergi semua saat ni tu. Rasul bagi kepada kabilah-kabilah orang Arab ini. Tak puas hati kerana tak bagi kepada orang-orang Ansar katik. Tu Ansar. Nah, fa Ansar pergi ngadu. Ning Sa'ad bin Ubadah pergi ngadu ke Nabi. Lam yakun fi hadzal hayyin min ansari syai'un. Tapi Rasulullah, semua harta saat ni tak dapat habuai daripada apa pun, kata Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah kata Rasulullah, harta semua tak ada boleh sikit habuk pada fak Madinah. Boleh pada fak musyrikin Quraisy belaka, boleh fak keturunan Quraisy belaka, boleh fak Mekah belaka. Tu dia kata. Nah, Allahu Rabbi. Ni cerita yang berlaku dah. Lepas pada tu kak. Lepas pada tu berlaku laginya. Nah, qusimatu fi qaumika wa a'tayatu ataya ghizaman fi qabail al-arab wa lam yakun fi hadha hayya min ansari minha syai'a. Ia ghanimah dibahagikan kepada orang-orang Mekah, bagi pada orang Muhajirin semua, dan diberi kepada suku-suku orang Arab. Tidak ada seorang pun daripada Madinah di kawasan-kawasan ini yang dapatnya. Sa'ad bin Ubadah pergi ngadu Nabi gini lah. Fok bawah duk kata gini, Rasulullah kena harta ghanimah tak ada wilasong pada kita ni. Pergi wi kepada orang-orang apa? Wi kepada orang Muhajirin belaka. Nah, qala fa aina anta min zalika ya Sa'adun? Nabi dengar gitu, Nabi tanya Sa'ad diri dah lah. Fahmu hai Sa'ad? Fahmu hai Sa'ad? Nabi tanya Sa'ad diri kali ni. Nah, Sa'ad bin Ubadah lah. Fahmu qala fa aina anta min zalika ya Sa'adun? Nah, qala ya Rasulullah. Nabi kata, wahai Sa'ad, kamu diri wasa macam mana wahai Sa'ad? Aku wi harta ghanimah semua kepada orang-orang Muhajirin dah. Mung Sa'ad ketua Madinah ni wasalah no. Jawab Sa'ad, qala Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, ma ana illa min qaumi. Sa'ad pun katalah tu juga Sa'ad pun. Sa'ad bin Ubadah kata apa? Aku pun samalah dengan pandangan budak-budak Madinah aku wahai Rasulullah. Nabi dengar gitu. Sa'ad ni sahabat Nabi dah. Sa'ad bin Ubadah Nabi latih jadi ketua Madinah dah. Ketua kabilah Madinah dah. Sa'ad jawablah tu juga. Lepas pada tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Fajma'ali qaumaka fi hadhihi al-hazirah. Wahai Sa'ad, kalau gitu mu kumpullah orang-orangmu, kumpullah orang-orang Ansar bersama-sama untukku di lembah ini. Mu kumpul di lembah Hunain ni wahai Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah mu gi royaklah orang Madinah, mai beripun sini belaka. Beripun sini belaka. Lepas pada tu dah. Lepas pada orang-orang Madinah mai beripun situ belaka dah. Wa jaa akharun faradahum falamma jatama'u ata Sa'dun. Lepas pada tu Sa'ad kata, ya Rasulullah, sekarang ni orang-orang Ansar sudah beripun sini belaka dah Rasulullah. Macam mana Rasulullah perkata saya sebut saat ni? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ijtama'a laka hadha hayyun min Ansar. Sesungguhnya aku mengumpul fakmu sini wahai Ansar, untuk orang Ansar saja. Aku upur hari ni wahai Ansar, aku tak upur orang lain.
Aku panggil fuak mung lah wahai Ansar, mai berhubung sini belakang hari ni wahai Ansar, Nabi sebut. Nah, ini qala Nabi lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qad ijtama'a laka hadha hayyun minal ansar. Sesungguhnya aku Rasulullah ni mengumpulkan kamu di sini untuk orang Ansar. Nah, tidak untuk orang Quraisy, tidak untuk orang Muhajirin. Ku panggil fuak mung semua sini. Nah, fa'atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahammadallah wa asna alaihi bima huwa ahluhu thumma qala. Nabi pun ucap alhamdulillah. Nabi ucap lah mukadimah dengan fahammadah ni, Nabi ucap alhamdulillah. Lepas pada Nabi muji Allah, nah Nabi kata gapo? Alhamdulillah. Nah, semoga Allah Taala memberkatinya. Nah, mudah-mudahan Allah Taala berkati semualah fakmu wahai Ansar. Nah, Nabi kata gini. Nah, fa athna alaihi bima huwa ahluhu. Dan nah Allah Taala beri kedamaian kepada fakmu semua wahai Ansar, Nabi kata. Dan Nabi muji untuk keluarganya. Nah, dan Allah Taala akan bagi kepada keluarga-keluarga kamu wahai Ansar. Nah, dan Allah Ta'ala bagi keberkatan kepada kamu wahai Ansar. Kerana Fak Ansar duk biri saat ni, kita tak boleh harta ghanimah ni ke, wasa tak sudah lah Nabi tak boleh harta ghanimah dia. Nah, lepas pada tu lah Nabi kata gitu gak, ya ma'asyaral ansar. Nabi kata lagi, wahai orang Ansar, maqalatun balaghatni ankum. Wahai Ansar, ada aku dengar cakap kamu yang kamu sampaikan kepadaku. Wahai Ansar, aku dengar fakmu kecek tu yang mu tak puas hati kepada aku. Nabi tanya, ya ma'asyaral ansar, ma qalatun balaghatni ankum. Wahai Ansar, aku dengar cakap-cakap kamu saat ni, apa yang kamu sampai kepada aku. Ada tak wahai Ansar, mu duk kecek sama-sama fuakmu tu, mu kata ke aku, mu dak puas hati ke aku wahai Ansar. Ada tak? Fuak Ansar ni duk dia. Nah, lepas tu Nabi kata gapo? Wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Aku bunyi mu duk kecek aku ni, ada benda yang fok kamu dak puas hati dalam diri kamu, sungguh dak? Nabi tahu dah. Nabi nak tanya takkid kali lagi orang Ansar tu setara mana. Sungguh dak kata mu dak puas hati pada aku ni? Sungguh dak ada benda yang kamu dak puas hati ni dalam diri kamu saat ni tu? Ada ke dak wahai Ansar? Nah, Fak Ansar duk dia lagi. Alam atikum dullalan fahadakumullahu bi. Tidakkah kamu dulu dalam keadaan kesesatan? Nabi kata. Ni Nabi mula dah lah. Nah, tak ke fakmu dulu duduk di Madinah tu ke, dalam keadaan sesat. Nah, alam atikum dulalan, dulu mu duduk dalam keadaan sesat barat, mu tak ada agama. Fahadakumullahu bi, maka Allah Ta'ala beri hidayah kepada kamu melalui aku ni. Fak Ansar siap dah lah, merah mata Fak Ansar. Nabi kata gitu. Nah, ni Fak budak-budak lah ni, tak puas hati. Nabi wakil. Nah, moga Fak Ansar duk kacak gitu, gak tak puas hati ke Fak Ansar pun. Nah, duk kacak gitu, duk kacak gini, tak puas hati Nabi saat ni. Nabi tanya, wa'alatan, nah, fa'agnakumullahu bi, dan teguhlah wahai Ansar, semoga Allah Ta'ala menjadi kamu kaya kerana ada aku ini. Nah, wahai Ansar, sungguh dak dulu mu tak tahu geno duduk, tak ada harta apa sekarang milik orang Yahudi belaka di Madinah dulu. Nah, tapi aku doalah mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala jadi kamu kaya kerana ada aku ini. Buat ada aku mari di Madinah ni, aku doa fakmu jadi kaya belaka. Merah mata habis Fak Madinah, merah mata. Iaitu Fak Ansar tak ni. Mata. Wa a'daan fa'allaf wa a'daan fa'allafallahu baina qulubikum.
dan musuh-musuh. Nah, dan musuh-musuh dan benda-benda yang kamu jadi marah saat ni. Semoga Allah Ta'ala melembutkan hati-hati kamu semua. Maka fok ansar saat ni mata merah belakang dah lah. Moga Nabi wakil sekarang ni merah mata. Nah, lepas tu jadi marah lah. Nah, Nabi doa with dia. Nah, marah kamu saat ni. Semoga Allah Ta'ala melembutkan hati-hati kamu semua. Allah, Nabi sejuknya Nabi kita SAW. Qalu. Nah, qalu. Allah wa rasuluhu. Nah, Allah wa rasuluhu. Allah dan Rasul lebih selamat dan lebih baik. Jadi, Fuk Ansar semua berdengar Nabi kata gitu. Qalu. Fuk Ansar semua duk hipun di kaki bukit Hunain saat ni tu. Qalu. Fuk akak kata belakang. Nah, Allah wa rasuluhu amman wa afdal. So, Allah Ta'ala dan Rasul lebih selamat dan lebih baik. Oh, tengok Nabi bakit sekarang tak boleh lah. Nah, wasa-wasa tak kena lah. Kata belakang Fuk Ansar saat ni, Allah dan Rasul lah yang lebih selamat, Allah dan Rasul yang lebih baik. Pakat kata belakang Fuk dia. Thumma qala. Nah, lepas pada tu Nabi jawab klik lah. Nah, Nabi jawab lah no. Nah, thumma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tujibuni ya ma'syaral ansar. Nabi kata, ala tujibuni ya ma'syaral ansar, wahai kaum ansar, kamu tak jawab aku kah wahai ansar? Ansar mu tak saya kata apa kah hari ni? Aku tanya mu senyap, aku tanya dua mu senyap, sedangkan fak mu duk kecek lek belakang tadi kata aku ni bagi harta ghanimah dak sama. Mu kata pada aku bagi harta ghanimah pada fak musyrikin saja. Nah, tak bagi pada fak ansar, mu tak kata gapo kah ansar hari ni? Nah, tak saya kata gapo kah? Nah, maka lepas pada tu qalu. Nah, ada di kalangan orang Ansar semua ni jawab. Qalu. Fak je jawab lah kau. Qalu. Bimadza nujibuka ya Rasulullah? Kami nak jawab apa Rasulullah? Allah wa li rasulihi al-manna wal fadl. Nah, kami nak jawab gapo Rasulullah? Kami jawab dah ke kata Allah dan Rasul itulah. Nah, yang lebih baik Allah dan Rasul lah. Kurnia yang lebih baik dan kelebihan semuanya Allah dan Rasul lah. Kami nak jawab gapo Rasulullah? Tak si jawab juga. Jawab setara tu je. Maka apabila Nabi dengar gitu kak, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata gapo? Ama wallah law syi'tum laqultum fala saddaqtum wala suddiqtum. Nah, Nabi pun jawab kelik. Boleh tak si jawab Ansar tak si jawab lah ni. Tak si kecek banyak bakat duk tu yok mata merah belakang. Adapun demi Allah, jika kamu mau, kamu boleh kata. Nah, kalau kamu kata pun kamu benar. Nah, wahai Ansar, Nabi kata, amma wallah law syi'tum laqultum. Wahai Ansar, kalau mu kata pun aku tak saya kata salah gapo wahai Ansar. Mu nak kata gapo mu katalah. Aku tak saya kata salah gapo. Kalau mu kata pun benda kamu kata Ansar, benda tu betul juga. Tak ada salah sikit apa. Nah, fala saddaqtum wala suddiqtum, Nabi kata. Nah, benar. Nah, kalau kamu kata pun kamu benar. Nah, dan kamu benar, kamu dibenarkan. Kamu kata pun kamu benar dan kamu dibenarkan. Kamu boleh kata macam-macam wahai Ansar. Apa mu tak saya kata gapo kau hari ni duk dia belakang ni? Fa Ansar mula berat mata dah. Moga kecek sedap ke tadi. Masa Nabi bagi harta tadi kecek sedap ke kata pergi susah tupai kita, bos ni tak bagi harta kita. Nah, ataitana mukadziban fasaddaqnak. Kamu dulu mari dekat kami. Semua orang-orang tak percaya. Hanya kami yang percaya kamu. Nabi pergi sampai Madinah. Munduk Madinah dulu orang tak kecek peh fakmu. Orang tak percaya sepatah habuk fakmu. Fai Ansar. Tapi baru aku mari sampai di Madinah. Aku percaya benda mu kecek wahai Ansar. Wa makhzulan fanasarnaka. Kamu dulu dalam keadaan susah.
kamu dulu keadaan susah. Nah, kami tolong kamu wahai Ansar. Katalah, Nabi kata, katalah wahai Ansar, kata gini sungguh tak, dulu mu susah, aku mari aku tolong kamu semua wahai Ansar. Kata kepada Ansar, wa taridan fa awainaka, kamu datang dalam tempat yang terbuai. Mung dulu duduk sini tak ada piau mik buat harga perkara kali wahai Ansar. Nah, fa awainak, kamu tempat orang tak ada buat kira cara dah mung duduk sini. Kami yang bagi tempat-tempat tinggal pada kamu. Aku tempat-tempat sini orang caya. Muduk sini duduk kali dengan aku. Orang caya muduk kerana sikoh aku sekali denganmu wahai orang Ansar. Merah berat air mata fa Ansar. Nalik air mata siap. Wa ailan, Nabi kata lagi. Wa ailan fa asainak, kamu dulu datang dalam keadaan miskin. Wa fa'agnainaka, maka kamilah bagi kaya kepada kamu. Mu dulu duduk sini miskin, tak ada apa sekarang, tapi aku mari sini, aku jadi kamu kaya belaka fa Ansar. Nah, la qultum fala saddaqtum wala saddiqtum, kalau kamu kata pun kamu benar Ansar, mu nak royak pun mu benar wahai Ansar, aku dengar kata-kata kamu wahai Ansar. Wala saddiqtum, dan kamu dibenarkan orang wahai Ansar. Apa hari ni mu dia wahai Ansar, aku panggil fakmu hari ni. Lepas tu lah Nabi wi lagi, awajadtum ala ya ma'syaral ansar fi anfusikum fi lu'aatin mid dunya ta'allaftu biha qauman liyuslimu. Nabi royak lagi, wahai Ansar, adakah kamu rasa kecil hati? Wahai Ansar, mu rasa kecil hati ke dengan secepih harta dunia yang aku wi kepada satu-satu kaum, kepada musyrikin tadi? Nah, sedekah hak ku wi harta dia saat ni, dia baru masuk Islam saja je. Fak musyrikin je sudah pergi Hunain, halah pergi Hunain, camdo diri masuk Islam. Nabi wi harta ghanimah ke dia untuk nak fa'allafa baina qulubuhum. Nah, wal muallafati qulubuhum, wi kepada muallaf baru masuk Islam untuk nak jinuk hati dia. Nabi wi harta dia saat ni. Ada kamu kecil hati, harta sikit ya, harta ghanimah aku wi ke dia saat ni, untuk ku nak kecil hati dia, ku nak besar hati dia supaya dia kasih pada agama. Nah, lepas tu Nabi kata apa? Ta'allaftu biha qauman liyuslimun. Nah, ta'allaftu biha qauman liyuslimu. Nabi kata apa? Sedangkan kamu, aku serahkan kamu kepada Islam kamu. Muduk Madinah lama dah ke? 7 tahun dah muduk sekali dengan aku, Nabi kata. Wahai Ansar, muduk sekali dengan aku 7 tahun dah duduk di Madinah. Aku wi semua diriku kepada kamu wahai Ansar. Aku wi agama kepada kamu wahai Ansar. Apakah hari ni mudak wasa gapo kah orang Ansar? Allah. Dah Nabi wi ni, Nabi wi. Nah, tujuan gapo ni? Tujuannya Nabi nak ajar orang Ansar. Hak tak puas hati Nabi bagi harta ghanimah saat ni. Wa wakaltukum ila islamikum, dan kerana aku yakin kamu dengan Islam kamu, aku yakin aku buat gini wahai Ansar, aku yakin muduk sekali dengan aku lama dah di Madinah, aku yakin katamu tu teguh dah Islam dari dada kamu wahai Ansar. Oh, Nabi bakiklah. Siap. Ala tardawna ya ma'syaral ansar, wahai orang Ansar, kamu tak reda ke an yazhaban nasu bisya'in wal ba'irin ila buyutikum wa tarji'una bi rasulillahi ila rihalikum. Allah, teriak habis orang Ansar. Duduk daripada Hunain saat ni, habis teriak. Nabi kata, wahai orang Ansar, mu tak reda ke orang-orang ramai pergi balik, dia bawa sikit je barang-barang ni, bawa unta, bawa kambing, bawa lembu, bawa kelik, tapi kamu wahai Ansar, nah, wa tarji'una bi rasulillah, Nabi kata. Tak, Nabi wi sungguh ni.
wa tarji'una bi Rasulillah. Mudak suka kau. Mu saat ni kelik di Madinah ni, balik dengan membawa Nabi pun suruh Allah. Ila rihalikum. Fak musyrikin kelik Mekah, wak natai kelik, wak uta kelik, wak kambing kelik. Tapi mu kelik sekali dengan aku di Madinah, Nabi kata. Ila rihalikum, mu kelik dengan aku. Mu nak natai lagi kau dengan aku, kelik sekali dengan mu di Madinah. Allah, Nabi wiwah ni teriak habis Fak Ansar. Hak dia kata Nabi ni salah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hapun dosa Nabi. Hak kata ni Fak Ansar bawah lah kata gitu kepada Nabi. Lepas Nabi wi gini gua habis. Teriak tak tahulah, mengalir air mata. Fa wallah, Nabi kata, alladhi nafsu Muhammadin biyadihi lama tanqalibuna bihi khairun mimma yanqalibuna bihi. Demi Allah, Nabi kata, apa yang kamu bawa balik ke rumah kamu lebih baik daripada mereka bawa balik. Demo awak klik natai ya ke Mekah, tapi mu awak klik aku lebih baik daripada gapo lagi klik di Madinah, lebih baik dari apa yang mereka bawa lagi. Wallah, Nabi kata lagi, wasalakan nasa syi'ban wa wadiyan la salaktu syi'bal ansari wa wadiyaha. Demi Allah, Nabi kata, seandainya orang-orang berjalan di lembah lorong-lorong dan Ansar berjalan di lorong-lorong lain, nescaya aku berjalan bersama dengan orang-orang Ansar. Oh Rabbi, Nabi ayat gapo sini. Kalaulah orang musyrikin kelik Mekah, ya kelik dalam lorong-lorong, wak kelik natai. Tapi aku tak turut lorong dia wak kelik natai. Aku turut lorong orang Ansar kelik kali dengan aku di Madinah. Masya-Allah. Nah, Nabi ayat, Al-Ansaru syi'arun. Nabi kata lagi, Ansar itu pakaian dalam aku. Nabi kata, Al-Ansaru syi'arun. Orang Ansar ni pakaian dalam aku. Wan nasu disarun. Dan sementara manusia musyrikin hak kelik Mekah tu pakaian luar aku saja. Mu pakaian dalam aku. Mu orang dalam aku, wahai Ansar. Lepas tu Nabi kata apa lagi? Allahumma ghfirli lil ansar warham lil ansar wa abna'al ansar wa abna'il ansar wa nisa'il ansar. Nabi doa, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kepada penduduk-penduduk Ansar ini, ya Allah. Rahmatlah ya Allah pada orang-orang Ansar, ya Allah. Rahmatlah kepada anak-anak Ansar, ya Allah. Rahmatlah pada cucu-cucu orang Ansar, ya Allah. Rahmatlah kepada orang perempuan-perempuan Ansar, ya Allah. Allah, Nabi nak ayat, fabakal qauma hatta akhdalu lihalihum. Maka menangis habis kaum-kaum Ansar sehingga membasahi janggut-janggut mereka. Habis pakak teriak, Nabi kata gitu. Allah, ni nak ayat Nabi kan. Nabi saya kepada sahabat Nabi semua. Tapi sahabat tu ambil harta sikit ya, buat cobek. Nah, pergi Hunain. Ni nak ayat gapo? Nabi SAW ni sangat saya kepada Ansar. Sebab itulah kita ayat jarah Nabi hari ni sesuai dengan bumi Madinah. Sebab gapo? Tengok Nabi doa saat ni, ya Allah, kalau kecek mudah-mudah kak, ya Allah, rahmatlah orang Ansar, ya Allah. Mana kata, ya Allah, rahmatlah orang Madinah, ya Allah. Nah, ampunlah dosa orang Madinah, ya Allah. Dan Nabi doa, ampunlah cucu-cucu orang Madinah, ya Allah. Maghfirah, ya Allah. Rahmatlah orang-orang perempuan di Madinah, ya Allah. Sebab tu sampai ke hari ni kita hidup di bumi haram Madinah, berasa kita berasa sejuk je hati. Nah, berasa dekat dengan Nabi SAW. Itulah lebih kurang. Nah, hak tu time free lah tu. Nah, jarah saat ni. Ni jarah ni yang berlaku pada masa pergi Hunain. Nah, yang mana sahabat-sahabat tak puas hati di antara yang Nabi bagi harta ghanimah. Sebab itulah kita gapo saja pun, kita ambil dululah. Gapo saja pun nak mari kita, petai saat ni ada 2 orang mama mari buah di rumah. Ya buah gapo? Dia kata, Ustaz,
Ni anak mama nak klik dah duk kerja bakok ustaz, dia kata duk kerja gapo, duk kerja berisak gapo dak tahu gak lah, dia kata juru mulai haye kata. Oh molek aja, mulai haye molek. Ya sana tak ada orang mulai haye tu. Nak mulai nate, nak mulai haye tak ada ke sana, you kena pakai orang kita. Pandai mulai, pandai basmalah, pandai semulih, pandai semulih putus orang merah. Atau dak bukan tu ustaz. Kerja 2 bulan dah ustaz, tapi kau kerja kau berat ustaz. Berat kok mana pula kau kerja kau ringgit dah, kau kerja kan kau berat. Dia kata gini ustaz, kadang-kadang syarikat tu dia suruh sanggup belaka ustaz. Kita sing belaka. Haye hak mampu suruh kita sing, kita mulai haye sungguh ustaz. Tapi haye hak mampu tu dia suruh kita sing, kata kita semulai gak haye hak mampu tu. Kita tak ada pasal tu kalau kerja macam tu. Ya tu molek lah ustaz, Taufik Hidayah sungguh ustaz. Saya puasa suruh anak ustaz klik. Suruh anak klik. Kalau kacau duduk kat tanggung dosa peri lah. Memang lah. Haye bakai ni, kita ngaku kata kita semula. Haye mampu. Sebab tu lah ni ingat sikit weh. Nak makan-makan gapo, sebab tu kita tengok. Sebab gapo nak kita gelak perut. Sebab gapo kita jadi gelak perut. Sebab gapo, sebab makan. Nah hari ni makan tak ada halal, makan tak semulih, makan gitu gini macam-macam lah. Gelak gelemak perut kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 je dah malam ni. Muka demo padai. Baru dia mengata lama-lama kita apa buka tali ye sikit. Lama kata dah tak buka langsung tali ye lah ni ustaz dah. Dia buka mak mahir teh dulu. Teh dia mak mahir dulu dia buka tali ye kak. Adik kakak yang mana ada nak kongsi sama kak. Bolehlah udah-udah. Tak usah banyak lah. 2-3 tali ye adilah. 073214592. Sikit-sikit adilah, tak usah tanya soalan. Nak sausian tengok ada orang dengar tak lagi radio ni. Nak tanya ada orang dengar tak lagi radio lah ni. Ramai duk komen ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum ustaz. ฟังเรื่องราวของท่านนบีฟังกี่ครั้งก็มีแต่ความประทับใจนี่แหละไอดอลของเราที่แท้จริงมาชาอัลลอฮ์tu baiklah. Anak Nabi nak turut biar lagi kita nak turut Nabi lah. Tak ada dah orang yang paling baik kali atas dunia ni, tak ada dah Nabi kita. Waktu kita nak turut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Kata dah tak ada orang lain dah. Terima kasih Ustaz. Tanya sama Ustaz. Selamat Ustaz. Merozaki Ustaz ni juga. InsyaAllah. Amin ya. Ya. Tak ada tidur lagi ke pukul 10 ni? Tak bangun tahajud lah karang. Mak tak tidur untuk Ustaz. Tak apa sih ya. Nanya pun tak lagi ni. Masya Allah. Lewat tu. Saya nak tinggal radio. Saya nak tinggal radio. Sudah dah lah. Nasi tak ada makan. Masya Allah. Makan si boleh-boleh tak apa. Tapi ingat jelik tu. Tak akan nasi muda dia sama je. Masya Allah. Jadi mak mahir tu dah. Boleh Azam banyak nak. Air Zamzam we kau hujat habis dah. Tinggal sepotong sana. Bok mata mai kon nak boleh dapat insya-Allah boleh dapat. Faham ayat tu. boleh dapat insya-Allah. Alhamdulillah. Itulah lebih kurang. Banyaklah kita salawat atas Nabi dah. Jangan lupa buat salawat. Nabi kata man salla alayya hina yusbih 10 wa hina yumsi 10 adrakatu syafa'ati yaumil qiyamah. Biar salawat atas Nabi 10 kali pagi, 10 kali petang, wajib dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Kecik kapal sebab dia tak gajah. Sebab orang kecil tak ada. Sebab dah. Siap dah lah. Mula-mula tu suka tak banyak tau makan nasi pangil. Saya ingat di Nagor. Saya pecah sudu. Saya mau tengok. Ya. Tak tahu. Tubik di kolok kasih pangil. Betul. Masya Allah. Malaysia kalau dalam hang kapal tu tangil lah. Kau tak ada sudu. Ya, lepas tu saya suka tu. Lepas tu buat ni tak dikecek dah. Tu ingat lah. Baik. Buat saya terima kasih lah. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Tu deh, noya tu. Itulah lebih baiknya kita cara makan ke apa. Dia kata molek kan supaya ustaz ni. Kan supaya ujak beliau ni. Nah, terima kasihlah Kak Asma dengan Abang Asidi kita. Nah, mari bikin supaya kau nak klik dah. Ustaz nak bakar tu ustaz tu ya tu. Bakar malam ni. Masya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya. Ya. Nak kubur ya. Ya. Ada apa tu? Nanti hak tegur dalam page dah orang ni ke? Nanti saya telefon dia apa? Ya, insya-Allah. Kak. Ya, kosong apa? Ya. Mila 2 Ya. 5 ni. Ya, insya-Allah dah. Nak gaji dah apa? Nak gaji dah apa? Kena pergi rumah nak gaji. Begitu. Masya-Allah. Terima kasih. Nanti saya ustaz hubung dah. Baik insya-Allah. Masuk lajak dah weh. Dekat 2 je dah malam ni. No ni. Panjang ni. Apa muka dia mau padai. Dia mau terpanjang apa ustaz? Moga lama tak dengar dak. Lama tak dengar. Sebab itulah nak ayat tu kisah Nabi Siratun Nabawiyah itu kecek tak habis. Nah, insya-Allah telefon cukup dululah. Nah, alhamdulillah baik insya-Allah. Terima kasih semua adik kakak yang sedang menonton, sedang ikut tirai syangir kita. Nah, mudah-mudahan sekali seumur hidup Allah Taala akan jemput kita. Nah, kita boleh pergi ziarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masa. Nah, insya-Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini syarifain. Allahumma rzuqna ziyaratal baitikal haram. Allahumma rzuqna ziyaratal qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh ziarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga benda-benda gini untuk kita sapa matlamat, kita boleh ziarah baginda. Insya-Allah hari ni cukup dululah. Siapa kata bahasa salah silap saya minta maaf. Hak mana hak baik itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ni rasanya cukup dulu kan. Ada gapo lagi tak ada rodak. Tak boleh banyak-banyak sangat. Banyak-banyak sangat terik tak apa nak kecek gapo pula. Tak ada uang pula tak. Lalu tu kita mari sikit. Terik ni sikit, terik tak apa sikit. Lepas kita boleh dengar semua jarah Nabi, kita boleh ikut sirah Nabi, barulah kita berasa serah. Dia serah tu kita nak, dia kita serah, kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kita cinta ke Nabi ke tak ada dah lah. Dia cinta pada Nabi, insya-Allah kita boleh buat benda-benda yang Nabi buat. Kita boleh tinggal benda yang Nabi larang dan juga kita boleh beramal. Sepanjang masa di antaranya benda-benda yang Nabi buat. Sebab itulah kedua hasanah tak ada dah. Kedua hasanah gapo apa ni contoh teladan hak molek sekali tak ada dah. Malaikat contoh teladan yang ditunjuk ajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah oleh kerana tu hari ni cukup dululah. Kasar bahasa salah silap saya minta maaf. Hak mana hak baik itu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini cukup dengan khilafah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.